Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan perempuan sekalian? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau sudah bersedia, kita mulakan kelas kita insya-Allah pada hari ini. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang bagi izin kepada kita untuk kita sama-sama menelaah dan mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran, Quranic Arabic dan ayat-ayat yang kita ambil beberapa contoh daripada mushaf Al-Quran dan pada minggu yang sebelum ni maknanya bukan minggu lepas kita cuti. Sebelum tu kita ada melihat beberapa ayat daripada Al-Quran dan kita tak sempat tengok buku Unlocking the Word of the Quran. Jadi kalau kita boleh kita boleh tengok kitab kita insya-Allah nanti kita tengok kejap lagi. Ataupun kalau ada tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan boleh di-share lah sambil kita tunggu sahabat-sahabat yang lain baru 27 Ustaz, ada nak tanya Ustaz? Ya, silakan. Saya ada beberapa soalan nak tanya. Yang kejap. Buku apa satu lagi tu? Nota. Belum. Aiman belum nak share lagi. Ya, silakan. Ni yang minggu sebelum tu lagi yang surah Al-A'raf ayat 83 tu. Ya. Yang perkataan imra'ata, ya. Imra'ata. So yang ini saya cakap dia rujuk pada isteri atau pasangan yang bermasalah kan? Isteri maknanya isteri atau suami kan? Dia isteri atau suami yang bermasalah, betul. So Ustaz, dia kan apa fungsi kan dia punya root word dia mara'a. So alif kat depan tu apa function dia? Adakah dia untuk convert daripada verb ke noun? Kejap Ustaz tengok balik. Apa ni surah apa tadi Al-A'raf ayat 83. Okey, Yang amra'ata anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin ni ayat ni Betul. Okey, soalannya tadi pada imra'ah apa soalan dia? Imra'ah ni kan kita tahu dia punya root word dia adalah mara'a kan, verb dia kan? Bukan. So adakah Dia bukan. Dia imra'ah ni dia tidak dipanggil sebagai noun yang datang daripada verb, bukan. Oh bukan, dia memang noun betul. Dia memang kita panggil dia dalam bahasa Arab dipanggil isim jamid. Isim jamid tu maksudnya noun yang bukan daripada verb. Dia bukan verbal noun, bukan. Jadi dia tak ada kaitan dengan ro'a. Ro'a maknanya melihat kan. Jadi imra'ah tu maknanya sesuatu yang dilihat. Memanglah perempuan ni orang lihat, betul. Tapi dia bukan berasal daripada verb, bukan. Daripada fi'il madin, bukan. Bukan mara'ah. Bukan mara'ah, Ustaz. Bukan. Mara'ah tak ada, Jadi kalau ada pun ro'a. Tapi kalau ro'a, makna telah melihat. Dia bukan, tak ada kaitan di sini. Macam perkataan Nisa kan, Suratun Nisa, surah 4, ada perkataan An-Nisa. An-Nisa tu pun bukan daripada Nasa'a, bukan. Tak ada kaitan, sebab dalam bahasa Arab, kebanyakan noun tu memang asal daripada verb, tapi bukan semua noun daripada verb. Ada yang dia panggil macam tadilah, dia memang out of nowhere, kita panggil. Out of nowhere tu maknanya dia tak ada verb dia. Macam tu. So adakah al-mar'u ni perkataan daripada imra'ah juga? Bukan. Sebab kalau al-mar'u maknanya seseorang atau individu, boleh lelaki atau perempuan. Tapi kalau imra'ah ini mesti perempuan saja. Macam nak sama tapi tak. Tak sama Bukan. Dia dua benda yang macam sama tapi bukan sama. Tapi tak sama. Yang berbeza, betul. Okey, jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang
pada 2 minggu lepas, ya, mungkin tak sempat hadir, ya. Inilah ayat 83 Suratul A'raf, surah 7 yang kita bincang, ya, kita detailkan. Ustaz ulang saja, ya, sebab nak bagi peluang pada yang tak sempat hadir pada 2 minggu lepas. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'anjainahu. Ya, kita detailkan fa'anjainahu. Ya, kita panggil, ya. Kita pecahkan fa'anjainahu ni, ya. Cari dia punya root word dia. Ya, jadi fa kita tahu, fa ni adalah partikel. Ya, seperti mana kita biasa tengok, ya. Fa ni adalah partikel connector. Ya, kemudian ada anjainahu. Ya, ada past tense verb anjai, ada na, ya, pelaku dia, dua dia, dan ada who. Who di belakang adalah pronoun juga, tapi di pronoun object. Ya, kalau kita pecahkan, Ustaz pecahkan di sini past tense word punya apa? Past tense word punya ataupun past tense verb, ya, punya formation, ya, word formation daripada perkataan naja, nun jim alif. Naja ni past tense. Ya, naja maknanya telah selamat. Ya, naja, nun jim alif, 3 huruf. Ya. Tetapi naja tu, ya, dia dalam bentuk intransitif. Intransitif maknanya dia tak perlukan objek. Ya, kita kata Ahmad telah selamat. Ya, Ahmad telah selamat daripada banjir. Ya, ataupun Ahmad telah selamat daripada kebakaran. Ahmad telah selamat daripada apa kita panggil, ya, daripada COVID-19 contoh, ya. Jadi dia tu yang selamat. Ya, itu naja. Tetapi kalau kita nak kata telah menyelamatkan, ya, telah menyelamatkan, ni nombor 2, table yang kedua ni, telah menyelamatkan, ya. Maka kita tak boleh kata naja lagi, kita kena kata anja. Ya, jadi kalau naja, Ahmad tu yang selamat. Tapi kalau anja, Ahmad yang telah menyelamatkan. Ya, jadi apa yang kita tambah pada naja, kita tambah hamzah di atas alif. Ya, at the beginning of naja tu kita letak hamzah di atas alif. Kita letak hamzah lah. Alif tu rumahnya saja. Tapi hamzah tidak boleh bersendirian di awal perkataan. Ya, jadi hamzah tu kita letak dia di rumah alif. Tapi bila kita sebut, kita kata hamzah, nun, jim, alif. Ya, sebab apa yang macam ya ni alif? Sebab dia memang alif tapi bentuk dia ya. Ya, bunyi dia sama macam alif yang tegak ni, naja. Ya, tapi kita tak tulis nun, jim, alif dalam bentuk ya. Tapi kalau anja memang kita tulis dalam bentuk alif tapi bentuk ya, ya. Dia alif tapi bentuk ya. Ada soalan tak? Ya, pada naja dengan anja, Ustaz harap tak ada soalan. Tapi kalau ada, Ustaz terangkan balik. Naja, ya, dia berkait dengan orang tu sendiri. Dia tak ada berkait dengan orang lain. Maknanya he himself. Tapi kalau anja, ya, dia melibatkan dua pihak. Ya, two parties. Ada orang yang menyelamatkan dan ada orang yang diselamatkan. Ada dua. Ya, ada dia punya apa kita panggil, ya. Ada dia punya penyelamat dia. Ya, jadi orang yang menyelamatkan, rescuer dia. Ada rescuer yang menyelamatkan dan ada rescuee, orang yang diselamatkan. Ada dua pihak. Tapi kalau naja, satu pihak saja. Kalau anja, dua pihak. Mana telah menyelamatkan, telah melepaskan. Ya, maknanya have saved ataupun rescued someone, ya, from something. Ya, jadi Ahmad telah menyelamatkan isterinya daripada lemas. Ahmad telah menyelamatkan anaknya daripada kebakaran. Jadi ada dua pihak. Jadi yang ada objek tu, ya, yang menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan sesuatu, itu kita panggil verb dia transitif. Dia ada objek. Ya, dia memerlukan objek, ya. Tapi kalau naja yang pertama tadi, dia tak perlu objek. Dua-dua past tense. Ya, jadi naja pun past tense, anja pun past tense. Tapi naja past tense yang tidak perlukan objek, anja dia perlukan objek. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa-apa yang boleh Ustaz bantu? Silakan. Ada apa? Tak ada? Tak ada, ya? Jadi kalau tak ada, Ustaz teruskan. Anja, ya. Anja, ya. Jadi anja.
anja campur nahnu. Ya, nahnu tu Allah lah, ya. Jadi campur dengan hak, ya. Ni domir lah, ya, domir ataupun kita panggil pronoun. Jadi bila anja campur nahnu, yakni Allah, campur hu, ya, dia jadi anjainahu. Ada hu ni terbelakang tinggal, ya. Anjainahu. Macam ni lah. Fa anjainahu. Jadi fa di depan adalah connector. Anjai, ya, sebab dia asalnya anja. Tapi bila bergabung dengan na, ya, bergabung dengan nahnu, dia hidup dia punya alif ni. Alif ni jadi ya, anjaina. Kita tak kata anjana, kita kata anjaina. Ya, macam ala dengan him kan, kita tak kata alahim, kita kata alaihim. Maknanya, ya, yang asalnya alif tu dia hidup dia jadi ya. Jadi bunyi dia sedap lah, anjaina. Ya, kalau ala tadi alaihim, bukan alahim, tak sedap, ya, alaihim. Jadi fa anjainahu, lalu, ya, maka anjaina, kami, yakni Allah telah menyelamatkan dia, ya. Dia tu siapa, ya? Dia tu ialah Nabi Lut alaihi salam, ya. Jadi Nabi Lut, sebab Nabi Lut tu masculine, jadi kita guna fa anjainahu. Tapi kalau isterinya fa anjainaha, ya. Jadi hu ni adalah maknanya he, kalau ha tu maknanya she, ya. Tu saja. Tapi dua-duanya sama ada he ataupun she, dua-duanya adalah pronoun dan dua-duanya tu merupakan objek. Cuma di sini yang lebih tepat adalah hu lah, ya, sebab yang Allah selamatkan bukan isteri Nabi Lut. Yang Allah selamatkan adalah Nabi Lut tu sendiri, yang merupakan masculine. Sebab semua nabi masculine, tak ada nabi yang feminin, tak ada. Okey, ya, fa anjainahu. Kemudian kita pergi ke kolom yang kedua, ya, daripada sebelah kanan, wa ahlahu. Jadi Allah telah selamatkan dia, yakni Nabi Lut. Waw dan ahlahu. Allah selamatkan juga keluarganya. Ahla di sini makna keluarga. Asalnya ahlu lah. Jadi Allah selamatkan, ya, keluarganya. Nya kat ujung ni siapa? Nya kat ujung ni ialah Nabi Lut tu juga. Allah telah selamatkan dia, Nabi Lut, wa dan ahlahu, ahli keluarganya, ahli keluarga Nabi Lut, ya. Sebab apa dia baca ahla di sini, ya? Sebab dia macam objek juga. Ya, tapi dia bukan objek lah, ya, tapi dia accusative noun. Pasal apa dia bukan objek? Sebab dia didahului oleh partikel waw ni. Ya, waw ni adalah connector kan. Jadi asalnya fa anjainahu wa anjaina wa ahlahu, ya. Patutnya dua, tapi kita tak ulang. Maknanya kalau Ustaz terjemahkan, maka kami telah selamatkan Nabi Lut dan kami telah selamatkan keluarganya. Tetapi perkataan kami telah selamatkan tak diulang. Sebab apa tak ulang? Sebab telah digantikan dengan satu huruf saja, yakni dan, ya, yakni waw tu. Jadi itu cara untuk mengurangi ayat tu supaya tak panjang sangat. Ya, maka kami telah selamatkan dia, yakni Nabi Lut, dan kami juga telah selamatkan, ya. Kami telah selamatkan. Jadi kami telah selamatkan tu tak ditulis kat situ, tak dimasukkan. Sebab benda tu understood, ya. Jadi kita hanya kata wa ahlahu dan, ya, dan keluarganya. Tetapi dari segi baris kita kena letak dia dengan fathah, sebab dia adalah accusative noun. Accusative noun tu maknanya mesti baca dengan fathah. Ya, tak boleh baca dengan domah lah. Kalau dia domah dia jadi, kalau dia subjek boleh baca domah. Tapi kalau dia objek, kita tak boleh baca dia dengan domah. Kita baca dengan fathah. Ya, wa ahlahu. Ya. Jadi kita punya perbincangan, ya, berkait dengan dua partikel. Yang pertama partikel di awal ayat fa, yang kedua partikel di tengah yang menggabungkan dua ayat. Kami telah selamatkan Nabi Lut dan kami telah selamatkan keluarganya, yakni keluarga Nabi Lut. Jadi kita gabungkan dengan cara meletakkan waw, ya, connector di tengah-tengah antara menyelamatkan Nabi Lut dengan menyelamatkan keluarganya. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Kita dah sebut tapi kita sebut lagi. Kemudian kita jumpa illa, ya, particle of exception, melainkan. Kita selalu terjemahkan melainkan. Melainkan maknanya tu pengecualian lah. Ya, dia particle juga. Tapi bukan particle connector, dia particle of exception.
Kemudian kita pergi pada soalan tadi, imra'atahu. Ya, dia bukan daripada past tense verb maro'a, bukan. Ya, bukan maro'a. Dia memang, dia tak ada asal. Dia memang datang-datang tu macam tu, out of nowhere. Maknanya dia bukan daripada verb, bukan. Ya, sebab banyak noun, kebanyakannya dia berasal daripada verb. Ya, macam kita kata meja kan, meja maktabun kan, maktabun. Jadi bila maktabun kita tahu root word dia kaftabah. Ya, min depan tu additional. Yang belakang dia, ya, sebab maktab min kaf tabah kan, 4 huruf. Mim, tuan-tuan boleh salin, mim kaf ta ba, ya, min kaf ta ba, bunyinya maktabun, ya, ataupun kita waqaf maktab, ya. Tapi maktab tu root word dia yang mana? Yang 3 yang di belakang, kaf ta ba, bukan mim di depan. Mim tu additional. Mim di depan menunjukkan tempat. Jadi kataba apa daripada kataba tu apa? Daripada past tense kan? Kataba makna telah menulis. Jadi maktab makna tempat menulis, ya. Dia jadi noun. Ya, itu betul. Tapi kalau imra'ah bukan. Ya. Okey, imra'ah makna apa? Imra'ah makna perempuan asalnya, seorang perempuan. Ya, tetapi dalam Al-Quran imra'ah biasa digunakan untuk makna isteri. Ya, isteri. Tetapi isteri yang bermasalah, maknanya kadang-kadang bukan isteri itu bermasalah, suami dia. Contoh dalam konteks Asyah dengan Firaun. Firaun tak beriman. Ya, Asyah beriman. Ya, jadi digunakan imra'ah Firaun, mana isteri Firaun. Kerana Firaun ya tak beriman kepada Allah, walaupun Asyah beriman tetap dipanggil imra'ah. Lebih-lebih lagi ya, sebab perkahwinan Firaun dengan Asyah tidak ada zuriat. Ya, jadi wanita yang bermasalah maknanya dia tidak boleh mengandung, tak boleh melahirkan anak, juga dikategorikan sebagai imra'ah. Ya, contohnya ialah isteri Nabi Zakaria. Sebelum dia melahirkan Yahya, dia juga dipanggil imra'ah Zakaria. Ya, jadi maknanya istilah imra'ah tu sama ada dia tu bermasalah, tak boleh mengandung, tak boleh melahirkan anak, ataupun ya dia tu tak beriman, ataupun suaminya tak beriman. Semua masuk kategori imra'ah. Ya, Ustaz harap jelas ya. Jadi imra'ah tahu siapa? Imra'ah tahu maknanya isterinya. Nya tu siapa? Nya tu ialah Nabi Lut. Sama ya. Ahlahu pun, hu tu pun Nabi Lut. Imra'ah tahu pun ya sama juga Nabi Lut. Ya. Jadi ini pun particle of exception. Noun yang datang selepas particle of exception, barisnya juga fathah. Kita tak baca imra'atuhu, tapi baca imra'atahu. Ya, sebab dia accusative juga. Ya, dia dibaca dengan fathah juga. Sebab dia datang after particle of exception. Ya, boleh ya? Okey. Kemudian kanat. Kanat ni kita tahu ni past tense juga. Ya, asalnya kana, asalnya kaf alif nun. Dia pun past tense 3 huruf. Ya, sama macam kataba tadi, sama macam naja. Naja kan 3 huruf, nun jim alif. Ya, ni kaf alif nun pun past tense juga, kana. Tapi kerana kita nak cerita tentang perempuan, ya, feminin, maka kita kena tambah huruf ta, ya, huruf ta di belakang ni. Ta maftuhah tapi dalam bentuk sukun. Ya, jadi kalau ta maftuhah, ya, itu dari segi nak bezakan dia dengan ta marbutah lah. Ya, tak marbutah yang terikat. Ya, jadi yang terikat tu tak marbutah macam nama perempuan kan. Aisyah ada tak marbutah di belakang. Khadijah ada tak marbutah. Ya, di sini kita panggil tak maftuhah. Tapi oleh kerana tak maftuhah ni, tak yang terbuka tu kan. Yang terbuka tu tak maftuhah, dia ada sukun dekat atas dia ni, ya, atas dia ada sukun, maka kita panggil dia bukan tak maftuhah saja. Kita panggil dia tak maftuhah yang sakinah. Tak maftuhah, dia sebab dia terbuka, dia sakinah sebab ada sukun atas dia. Tuan-tuan boleh letak nama tu. Tak marbutah, kalau yang itulah yang nama-nama perempuan tu kan. Yang ini tak maftuhah, maftuhah daripada fathah. Tak maftuhah ya, tetapi dia ada sukun. Bila ada sukun kita panggil tak maftuhah sakinah. Ataupun kita panggil dia simply kita panggil dia sebagai tak sakinah. Sudah. Pun boleh. Tak maftuhah sakinah pun boleh. Tak sakinah saja pun boleh. Ada soalan apa-apa tak kat situ? Apa ni apa? Perempuan ada soalan? Ya. Kak Hajah Mazidah ada soalan? Silakan.
Tak ada Ustaz, just proceed. It's Ya. okay. Yang lain-lain silakan, ada apa? Ya. Kak Abidah ada apa? Ya. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Haji Fakri ada apa Haji? Terima kasih Ustaz. Ya. Tak apa, baru masuk Ustaz, tengok dulu. Okey. Okey, kanat ya, seperti mana kita sebut, kalau dia untuk masculine kana. Tapi kalau dia feminin, sebab kita cerita pasal isteri Nabi Lut, maka kena tambah tak yang sakinah tadi. Ya, tak maftuhah tapi ada sukun. Jadi kita panggil kanat, kita bunyikan kanat. Ya, kanat tu untuk feminin lah tu. Kalau kana untuk masculine. Ya, tuan-tuan bezakan dua je. Ya, Ustaz letak in bracket. Past tense verb, kana past tense verb, betul. Sebab dia 3 huruf, kaf alif nun. Tapi sebab ada huruf tak maftuhah di hujung dia. Ya, ada tak maftuhah. Tak maftuhah tu ada sukun. Maka kita panggil tak maftuhah sakinah. Sebab apa ada sukun? Sebab dia past tense verb untuk feminin. Past tense verb feminin, dia carry tak maftuhah sakinah tu. Tapi kalau dia past tense verb untuk masculine, dia tidak ada tak maftuhah sakinah, tak ada. Dia hanya disebut kana. Kalau perempuan feminin kanat. Ya, macam itulah cerita dia. Ya, dia merujuk kepada imra'ah tadi. Nak cerita bahawasanya isteri yang bermasalah tadi, yang tak beriman. Ya, walaupun isteri Nabi Lut tidak terlibat dalam perbuatan homoseksual tu, ya, tetapi dia membuka jalan. Sebab ketika datang 3 malaikat yang datang dalam bentuk manusia yang handsome, ya, datang ke rumah Nabi Lut dah bimbang dah. Nabi Lut tak kenal 3 ni malaikat. Macam mana Nabi Lut nak tahu? Sebab Nabi Lut jumpa dengan 3 lelaki. Mana malaikat tu datang dalam bentuk lelaki. Ya, sebab malaikat boleh transform dalam bentuk makhluk-makhluk lain, termasuklah manusia. Ya, jadi Nabi Lut tak kenal. Sehinggalah Jibril bagi tahu kami ini adalah rasul, ya, yang diutus oleh Allah. Baru Nabi Lut faham rupanya malaikat. Ya, jadi oleh kerana itu, ya, maka 3 malaikat yang datang dalam bentuk lelaki handsome tadi, maklumat dia, info dia tu dibagi tahu oleh isteri Lut kepada orang kampung. Dia bagi tahu, di rumah aku ada 3 lelaki handsome. Kalau kamu berminat boleh datang rumah. Ya, dia tak buat homoseksualiti tu, tak buat. Tapi dia membuka jalan. Jadi orang yang buka jalan kepada jenayah juga dianggap sebagai apa kita panggil, ya, sebagai dia panggil, ya, sebagai subahat, ya, rakan subahat. Ya, jadi dia buat jahat juga. Ya, dia partners juga, partners in crime sama tuan-tuan. Ya, jadi bila dia partners in crime, dia juga bersalah. Ya, jadi bila dia bersalah, ya, dia masuk dalam golongan minal ghabirin. Dia perempuan. Tapi ghabirin, kerana kebanyakan yang terlibat di dalam amalan tersebut lelaki lah, sebab homoseksual ni lelaki. Kalau perempuan kita panggil lesbianism kan, lesbian. Jadi lelaki ghabirin. Tapi dia tak terlibat, tapi dia membuka jalan. Dia bersubahat, dia jadi partners in crime. Sebab tu dia minal ghabirin. Ya, daripada kalangan orang yang ya, daripada kalangan orang yang kita panggil, ya, yang celaka. Ya, yang kekal dalam azab kita sebut kan, dia bawah ni. Kalau tengok suratul Namal, ya, tafsirannya sama je lah, sebab ada perkataan minal ghabirin. Ya, jadi al-baqin maksudnya, al-baqin ni Ustaz highlight ni, ya. Al-baqin maknanya orang yang kekal fil azab, dalam azab. Ya, ataupun kita sebut minal halikin, orang yang binasa ma'a qaumiha, bersama dengan kaum dia. Itu makna ghabirin. Ya, jadi Ibnu Katsir dan Imam Jalalain, ya, telah menterjemahkan, ya, atau memberi makna kepada ghabirin tu al-baqin fil azab, orang yang kekal di dalam azab. Maknanya minal halikin, daripada kalangan orang yang binasa, yang musnah, yang hancur, ma'a bersama qaumiha, kaumnya. Kaumnya tu ialah kaum siapa? Kaum isteri Nabi Lut tadilah. Ya, sebab kita panggil, ya, di sebahagian menyebut isteri Nabi Lut tu daripada kaum dia. Maksudnya dia tak sama kaum dengan Nabi Lut, sebab Nabi Lut orang luar kan. Jangan lupa kan, Nabi Lut ni daripada mana? Ingat tak Kak Mazidah, ingat tak Nabi Lut ni asal daripada mana? Ya, asal daripada mana Nabi Lut ni? Kak Mazidah kalau ingat. Nak kena tengok nota dah balik Ustaz, tak ingat. Babylon. Ya,
Kak Mazidah hanya ingat apa ni, Ya. Nabi Lut ni dia anak saudara kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dia anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi bila dia anak saudara Nabi Ibrahim, bila dia anak saudara Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim datang dari mana? Babylon. Jadi Nabi Lut pun sama daripada Babylon juga. Ya, itu cara kita nak mengaitkan, ya. Okey, Babylon nama baru dia apa? Iraq. Ya, Iraq, ya. Iraq ni dah ada zaman Nabi, dah ada. Sejak zaman Nabi dah ada. Babylon tak payah tanyalah. Ya, sebab ada kerajaan, bukan kerajaan, Empire Parsi yang sudah ada sejak zaman berzaman. Ya, kewujudan dia lebih awal daripada negara Islam Madinah. Ya, tu cerita ni. Jadi Nabi Lut orang luar. Nabi Lut ni dia daripada Babylon pindah ke Palestin, kemudian Allah utus dia untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom dan kaum, biasa kalau Bible disebut apa ni, Sodom dengan apa? Gamora, ya. Gamora tu kaum jugalah, beberapa kaum kat situ yang amalannya amalan keji tadilah, ya. Jadi isteri Nabi Lut di kalangan mereka, ya. Jadi ketika Nabi Lut berdakwah, sebab Nabi Lut datang sendiri, ya, jadi isterinya tu dikatakan bukan daripada Babylon, bukan. Yang datang daripada Babylon Sarah, isteri Nabi Ibrahim, ya. Lut tak, ya. Jadi dia berkahwin dengan penduduk di situ juga. Ya, dia berdakwah, ya, dengan harapan isterinya boleh beriman, tapi isterinya tak beriman. Ya, walaupun isteri dia kita kata apa kita panggil, ya, isteri kepada seorang nabi, tapi bukan mesti isteri nabi itu beriman. Ya, sebab isteri Nabi Nuh sama juga tak beriman. Ya, isteri Nabi Nuh daripada kalangan kaum dia. Tapi kalau isteri Nabi Lut bukan di kalangan kaum dia, sebab Nabi Lut bukan orang situ. Orang situnya isteri dia. Ya, sebab tu disebut, ya, ma'a qaumiha, bersama dengan kaumnya. Kaumnya. Nya tu siapa? Cuba tengok, ya. Ha alif. Ha alif tu feminin. Ya. Kalau fa'anjainahu, kalau hu ini masculine. Wa ahlahu, hu masculine. Ya, tetapi apa ni, bila kita kata qaumiha ataupun qaddarnaha, yang merah ni ha ni ataupun hitam ni qaumiha, dua-dua tu untuk feminin. Ya, kerana dia merujuk pada isterinya, bukan pada Nabi Lut lagi. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Ustaz, kalau nak tanya soalan lagi satu, tapi yang surah Al-A'raf 189, Ya. boleh? Al-A'raf 89, ya, tak ada ayat kat sini, ya. 189. 189, ya. Oh, di bawah. Okey. Silakan. Nak tanya yang Yaskuna, Yaskuna. Tawasya dengan Nakuna. Semua ni adalah present tense kan? Sekali lagi, yang pertama tadi ialah yaskuna. Yaskuna present tense, dia mula dengan ya, betul. Tarosya. Tarosya, ya. Apa agaknya tarosya? Ya, tarosya. Present tense, Ustaz? Tarosya past tense. Past tense. Tapi Dia memang depan dia tu? past tense. Dia tak mesti. Dia tak boleh buat generalization. Ya, ta, rin, shin, shin, alif. Ni 2, 4. Ini tarosya ni dia past tense 5 huruf. 5 huruf. Dia past tense 5 huruf. Macam khalaqa atas ni kan. Huwallazi khalaqa. Kalau khalaqa past tense 3 huruf. Khalaqa. Tadi Ustaz sebut kataba past tense 3 huruf. Ya, sebab past tense ni boleh 3 huruf, boleh 4, boleh 5 dan boleh 6. Tapi kebanyakannya 3 lah. Jarang ada 4, 5 ni. Tapi kadang-kadang ada juga. Macam tadi kan. Mula-mula kita sentuh tadi. Ya, kalau naja, nun, jim, alif, past tense 3 huruf. Kalau anja, past tense 4 huruf. Ya, ada jumpa dah past tense 4 huruf. Ya, cuma dia ada beza sebab naja dia intransitif, anja transitif. Dia ada objek. Dia memerlukan objek. Anja yang 4 huruf ni. Ya. Kalau di bawah ni, ya, yang kita sebut tadi, apa ni, khalaqa sama juga. Ya, khalaqa pun perlukan objek walaupun dia 3 huruf sebab dia bukan standardized semua sama tak. Ya, kena tengok. Sebab tu memang kena pakai kamus. Kita kena pakai dictionary. Ya, kita tak boleh main agak saja. Ya, jadi tarosya ini adalah past tense. Past tense, ya. Nakuna present Nakuna. Nakuna di bawah, ya. Nakunanna. akan menjadi. Nakunanna.
Ya, nakunanna itu adalah present tense. Nun. So, Ya, dia mula dengan soalan saya, kenapa present tense ni belakang dia tak baris hadapan? Kenapa baris domah? Kenapa dia baris? pasal dia bersambung dengan nun taukid. Kalau Dia ada yang nun taukid kat belakang. Kalau yang yaskuna ni dia tak ada sambung dengan apa-apa. Pasal ada lam depan. Ada lam. Li. Sebab ada Liyaskuna. li tu. Sebab ada li, sebab ada li lam tu. ni. Oh, Ha. okey. Terima kasih, Ya, Ustaz. jadi tuan-tuan puan-puan, Ustaz belum cerita fi'il mudhari' ataupun present tense, tapi sebab ya ada soalan, so Ustaz jawab je lah. Ya. Secara umum yang dah belajar tahu. Ya, kerana verb ni tuan-tuan, bila masuk aja ada benda-benda masuk. Ya. Ada apa kita panggil ya, ada benda-benda asing yang masuk macam huruf lam macam tadi. Ada lam. Kemudian di belakang ada nun taukid. Ya, jadi dia akan berubah lah. Ya. Tapi kalau tak ada nun taukid pun, apa kita panggil, Kak siapa tadi yang tanya, Abidah ke tu? Ke Jamaliah ya? Jamaliah. Okey, Kak Jamaliah ya. Ini pun pasti lanakuna juga. Kalau tak ada nun taukid kat belakang ni, lanakuna sebab ada lam ni, huruf lam. Cuma lam di bawah, baris bawah dengan lam baris atas tak ada beza. Ya, sebab lam tu memang dia boleh dua. La ataupun li. Lu tak boleh. La dengan li, dua-dua boleh. Ya. Tapi li tu makna yang atas tu li tu supaya yang la ni pasti tu. Lain-lain makna. Jadi tapi itulah macam tadi lah saya sebut. Kadang-kadang boleh juga cuma dalam konteks ini maknanya macam sedikit berbeza ya. Tapi secara umum boleh dua-dua. Ya, macam kita kata partikel lam kan, yang preposition, ya preposition kan ada 9 semua. Salah satunya la kan. Kita ada min, ila, ya, an, ala, fi, ka, bili, ada li kan. Ingat tak dulu Kak Masyitah pernah tanya ya, pasal apa kadang-kadang li, kadang-kadang la? Dia tengok pada kesesuaian. Ya, tapi maknanya sama ya. So apa kita panggil untuk juga. Ya, lakum, kita tak kata lakum dinukum waliyadin. Lakum tu bagi kamu ya, dia preposition tu. Lakum bagi kamu. Pasal apa tak kata likum? Tak boleh. Memang dia kalau kum mesti lakum. Tak boleh likum, tak boleh. Tapi kalau waliyadin kena baca li, tak boleh la. Tapi maknanya dua-dua sama. Dua-dua makna untuk. Ya, jadi maksudnya dia memang huruf lam ni dia boleh dua baris, la ataupun li. Kadang-kadang sesuai la, kadang-kadang sesuai li. Ya, cuma macam tadilah ya, dia boleh lam tu preposition, dia boleh lam tu makna supaya, dia boleh lam tu makna, itu detail lah. Ustaz tak cerita lagi yang tu. Ya, lagipun ni cerita present tense ya. Tapi sebab dah tanya Ustaz jawab secara umum. Okey, ada lain silakan tuan-tuan yang berkait dengan yang kita dah belajar dulu. Tuan-tuan, ya, ada apa? Silakan, ya. Ustaz, Ada apa-apa? Ya. surah Al-A'raf ayat 83. Ni. Okey. Yang perkataan kanat tu. Dia punya makna Kanat past tense, ya, past tense feminine, okey. makna dia she was kan. So kalau dalam Quran kita jumpa perkataan ni kanat anywhere in the Quran, maknanya sama ya Ustaz? Tak sama. Tak boleh sama. Tengok konteks. Sebab Quran ni very contextual. Kita kena tengok konteks dia. Ya. Jadi tak boleh kita kata anytime kita jumpa kanat maka maknanya she was, tak boleh. Sebab kadang-kadang ya dia ada makna lain ya. Sebab tu Ustaz tak tunjuk lagi contoh-contoh macam tu ya. Tapi tak apa, soalan tu bagus. Ya, soalan tu bagus ya. Cuma secara umum kita tahu bila kanat itu feminin. Itu yang itu betul. Ya, dia feminin. Ya. Tapi kalau kana dia maskulin secara umum. Ya, Haji. Secara kebetulan Ustaz jumpa dekat dalam surah Kahfi tu, ayat 101 dengan 107 ada kanat. Both the meaning is not the same. Dengan yang ini pun tak sama, makna tiga-tiga all different meaning. Ya, tak apa, kita So now I tengok understand terus. Konteks, yes. Apa tengok ya. Surah Kahfi ayat 101 ya. Surah Kahfi ayat 101, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, mari buka Surah Kahfi ya, sebab dia melibatkan contoh yang related ya. Kita tengok Surah Kahfi ayat 101, okey.
bagi peluang pada jemaah kita untuk tengok Suratul Kahfi dulu, ya. Buka Suratul Kahfi, ada Quran sebelah kan. Ya, tengok. Dah jumpa ya Suratul Kahfi? Ya, ayat 304. Muka surat 304. Kalau Quran bercetak, muka surat 304. Ya, jadi allazi kanat a'yunuhum tu, ya. Okey, soalannya apa tadi, Kak? Apa ni, itulah tengok dia punya makna yang 101 tu maknanya had been. Habis tu yang ayat 107 kanat juga maknanya telah ada. So what we are going through now maknanya she was. So since Ustaz kata look at the context, so faham lah kan? Ya. Okey. Ustaz terangkan secara umum saja, ya. Jadi ayat 101 allazina kanat a'yunuhum ni cerita tentang manusia. Allazina tu orang-orang lah, manusia lah kan. Tapi bila masuk kanat tu sebenarnya cerita tentang mata mereka, mata. Bukan cerita tentang orang tu, cerita tentang mata dia. Manakah mata dia? A'yunuhum. Allazina orang-orang yang, ya, kanat a'yunuhum, mata-mata. Sebab kalau ainun kan apa ni, singular, kita dah belajar kan. Ainun singular, mata. Maknanya sebelah, sebiji mata. Tapi kalau a'yun dia plural. Dan plural ni broken plural. Yang itu isu dia. Plural ni dia bukan feminine plural. Kalau feminine plural, kanat kita boleh terima lah. Ya. Kalau masculine plural, kana. Tapi di sini dia broken plural. Broken plural memang ada sedikit perbincangan. Okey, tuan-tuan, tolong keluarkan, bulatkan perkataan a'yunuhum, mata-mata mereka, ya. Yang menariknya a'yun tu, ya, tuan-tuan pecahkan. A'yun satu perkataan, hum satu perkataan lain. Hum di belakang tu kita tahu dia pronoun untuk plural, kan? Dan apa ni, pronoun plural tu dia masculine. Sebab home masculine lah. Kalau feminin mesti kita hunna. Ya, home tu masculine. A'yun, ya, itu plural juga. Ya, sebab takkanlah mata mereka kan. Jadi mata-mata mereka lebih pada satu sebab ramai. Jadi a'yun tu dia punya kedudukan dia ialah sebagai masculine, sebagai broken plural. Broken plural in Arabic kebiasaannya dianggap sebagai feminin. Tuan-tuan salin yang tu dulu. Broken plural. Dengar Ustaz sebut, ya, tuan-tuan salin. Broken plural ya. Kalau masculine plural, masculine lah dia. Kalau feminine plural, feminin lah dia. Tapi kalau broken plural, kebiasaannya dalam bahasa Quran, bahasa hadis ataupun bahasa percakapan, dia merujuk kepada feminin juga. Oleh kerana dia feminin, sebab itulah pakai kanat. Kanat tu referring to a'yun tu. Boleh tak faham? Tuan-tuan, boleh tak? Faham ya? Faham. InsyaAllah Ustaz. Itulah cerita. Faham. Okey, ya, Kak Liz ya, faham ya? Okey, alhamdulillah. Jadi bila kita jumpa apa ni broken plural, ya, bahasa Arab kita panggil apa? Bahasa kita panggil jamak apa? Jamak taksir, ya, ataupun jamak mukassar. Ada dua nama, ya. Tuan-tuan biasa jumpa jamak taksir. Tuan-tuan jarang jumpa jamak mukassar kan? Okey, Ustaz bagi nama dia, jamak mukassar. Ya, ada universiti pakai jamak taksir, ada universiti pakai jamak mukassar. Dua-dua tu sama je. Nama je lah. Ya, tak ada beza lah. Ya, tak ada beza dari segi apa? Dari segi hukum dia, dari segi grammar tak ada beza. Cuma nama saja beza. Jamak mukassar, ya, dengan jamak taksir, tak ada beza. Okey, ya. Jamak taksir atau jamak mukassar dalam bahasa Arab broken plural, ya, dalam bahasa Arab biasanya, ya, broken plural dianggap feminin. Highlightkan perkataan feminin, ya. Oleh kerana dia feminin, maka verb yang merujuk kepada dia, ya, kena kata kanat, tak boleh kana. Clear ya? Selesai. Ada soalan? Tak ada ni. Tadi dah tak faham ya. Okey, pergi ayat 107. Ya, 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, kanat lahum jannatul firdaus. Jadi, ya, di sini kanat merujuk pada jannat.
Jannat tu feminin. Taman-taman. Ya, jannatu. Jannatul Firdaus. Ni cerita pasal Jannatul Firdaus. Maknanya taman-taman yang ada dalam syurga Firdaus. Sebab dalam syurga, ya, dia ada banyak taman. Ada orang dapat 2 taman, ada orang dapat 3, ada orang dapat 4. Bergantung pada amalan dia lah. Bergantung pada kedudukan dia di dunia. Banyak amal, ya, ikhlas amal dia, lagi banyaklah dia dapat. Ya. Jadi sebab itu disebut Jannatul Firdaus. Bukan maknanya syurga Firdaus saja ni. Nak merujuk pada taman-taman yang berada dalam syurga Firdaus tu. Ya. Jadi oleh kerana jannat dia feminin plural, maka ya dia punya verb pun kanat juga. Ya, kanat. Ya, maknanya feminin juga. Itulah cerita dia. Boleh tak, tuan-tuan? Kalau dia cerita pasal apa ni masculine, kana lah. Ya, tapi kalau dia cerita pasal feminin, kanat. Kalau broken plural, kanat. Okey, boleh. Haji Fakri okey. Sorry. Tadi ada Haji Fakri ada soalan apa tadi? Saya punya persoalan ni Ustaz. Posisi kanat tu Ustaz. Kalau tengok position. Kalau tadi imra'atuhu tu dia punya position is after, which is kanat. No, yang Ustaz itu. Betul lah. Tapi kalau tengok surah Al-Kahfi tadi tu, kanat is explaining after. Maknanya kanat explain a'yunuhum, and then yang 107 tu kanat also explain jannah juga. So posisi kanat ni seolah-olah kita tak boleh nak teka apakah reference dia, sebab yang surah Lut tadi tu is dia before, imra'atu tu before kan. Imra'atu ni Ustaz tunjuk ni, imra'atahu kanat kan. Jadi kanat datang selepas noun. Imra'ah. Correct. Selepas noun lah. Dia after noun. Tapi dalam Al-Kahfi kanat datang sebelum noun. Okey. Soalan dia? Yalah, maknanya reference untuk kanat itu ialah tak boleh pasti kan. Tak boleh pasti sebab noun dia kadang-kadang sebelum, kadang-kadang sesudah. Ya betul. Memang betul lah tu. Memang itulah masalah yang dihadapi oleh pembaca Quran. Memang betul. Tak nafi. Soalan Haji Fakri tu sebenarnya orang lain pun sama juga. Ya, Ustaz dulu pun ada masalah yang sama, ya. Tapi sebab kita dah tahu dalam bahasa Arab dia ada 2 jenis sentence. The first sentence is called nominal sentence. Maknanya ayat yang mula dengan noun. Yang kedua kita panggil verbal sentence. Verbal sentence dia mula dengan verb. Jadi yang sini ni, yang ayat 83 ni tuan-tuan, yang Ustaz tunjuk ni, yang Ustaz share sekarang ni, ya tuan-tuan nampak kan yang Ustaz share ni? Ya, imra'atahu kanat, ya. Ini ya didahului oleh noun. Jadi maksudnya kalau nak kira ini macam nominal sentence lah ni. Ya, tapi jangan tengok daripada mula tu. Tuan-tuan kena tengok daripada imra'ah tu. Ya, daripada imra'ah. Kalau kita tengok daripada sini, ya, imra'ah ni seolah-olah jadi subjek. Barulah datang dia punya verb. Tapi kalau ayat 101 tengok balik dalam Quran, ya. 101 dia verbal sentence. Makna kanat dulu baru datang dia punya noun dia. Ya, sama juga dengan ayat 107, ya, innallazina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus. Ya, patutnya kalau nak senang faham, kanat jannatul firdausi nuzulan lahum. Patutnya lahum tu duduk belakang. Ya. Itu satu lagi isu, tuan-tuan. Kerana Al-Quran, ya, Allah biasa memastikan dia punya waqaf tu, ya, dia punya rhyme tu semua sama je. Ya, wazna depan tu kan ayat 15. Ayat 16 huzwa, ayat 107 nuzula. Nampak rhyme dia sama kan? Patutnya ayat tu, ya. Okey, innallazina amanu wa amilus solihat. Okey, selesai di situ. Ustaz sambung ayat dia. Kanat lahum kan? Patutnya kanat jannatul firdaus. Baru nampak. Pasal yang tadi, yang ayat 101, tuan-tuan, tengok ayat 101. Ayat 101 tu, lepas kanat terus a'yunuhum. Jadi tuan-tuan macam dah boleh agak. Pasal a'yun tu datang immediately after kanat. Tapi yang bawah ayat 107, ya, lepas kanat tak datang jannatu.
Ya, ada lahum. Ya. Sedangkan patutnya nak bagi senang faham, kanat lahum tu letak belakang sekali lepas nuzula. Sepatutnya. Tetapi tak bolehlah buat macam tu sebab nanti rhyme dia lari. Yang maksud rhyme tu lari, tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan dan perempuan. Kak Mazidah faham tak? Rhyme, nak jaga rhyme. Oleh kerana nak jaga rhyme, maka tidak diletak lahum tu di belakang. Ya, Yang faham, tu kalau Ustaz. tuan-tuan dapat, alhamdulillah. Ya. Ya. Itu Okey, senang, ya. itu Cuma, ya, apabila letak lahum tu kat situ, macam tadilah Haji Fakri kata, ya, satu dahlah kanat tu datang dulu, baru dia punya noun, ya. Sedangkan yang tadi ayat 83, noun dulu baru kanat. Imra'ah kanat. Yang ini kanat dulu, ya. Lepas kanat tu tak datang pula Jannatul Firdaus. Lepas kanat tu ada pula lahum. Ya, jadi itu memang akan mengelirukan, ya. Kita yang mungkin berada di peringkat awal lah, ya. Bukan peringkat awal membaca, peringkat awal menganalisis. Ya, sebab kita dah naik level analisis, sebab tadabbur tu makna analisis. Ya, kita kena analyze. Dan nak jadi analis, tuan-tuan, dia memang kena pengalaman banyak lagi lah. Kena baca lagi, kena tengok makna, ya. Dan kita kena contemplate benda tu. Bila kita baca Quran tu, sebab tu tadabbur. Satu ayat. Sebab tu tuan-tuan biasa dengar. Kalau orang tu baca satu ayat satu hari pun tak apa. Kita kata, takkanlah satu ayat. Ya, maknanya baca dengan kefahaman, tuan-tuan. Baca dengan menganalisis, dengan melihat. Pasal apa? Macam tadi Haji Fakri sebut. Pasal apa kanat duduk depan? Tiba-tiba pasal apa kanat duduk belakang? Ya, itu adalah usaha kita untuk memahami dia, tuan-tuan. Itulah cerita dia. Ya, dan tuan-tuan nampak kan bahawasanya dia bukan perkara yang mudah, ya. Tetapi bukanlah susah sampai tak boleh belajar. Dia challenging, tuan-tuan. Ustaz selalu sebut, ya, Arabic ni is a challenging, ya, language. Dia memang bahasa yang mencabar kita. Dan tak peduli, tuan-tuan punya background tak ada masalah. Tuan-tuan engineer by profession, tuan-tuan lecturer, tuan-tuan linguist, tuan-tuan apa saja tak ada masalah. Suri rumah ke apa tak apa. Sebab Quran ni untuk umat manusia. Quran bukan untuk engineer sahaja. Quran bukan untuk ustaz saja. Cuma ustaz dia ada kelebihan lah pasal dia ada background Arabic, ya, dia ada belajar tafsir, belajar hadis. Itu semua supporting, ya, ilmu-ilmu supporting yang akan membantu dia. Itu sajalah. Ya, kalau tuan-tuan yang tak ada background, dia memang akan lebih challenging lah. Itu je. Ya, tapi nak buat macam mana kan? Sebab masing-masing kita ada educational background yang berbeza. Ya, yang itu nak kata macam mana? Ya, sebab sistem pendidikan kita di Malaysia memang sistem dikotomi, tuan-tuan. Dia kalau budak sekolah agama, macam ni dia punya orientation dia. Kalau aliran sains, aliran accounting, ekonomi macam ni. Nak buat macam mana? Itu memang sistem sekolah yang kita lalui. Jadi kita kena lalui sajalah nak buat macam mana, ya. Mana-mana yang kurang kita top up. Sebab itulah kita buat kelas-kelas macam ni, tuan-tuan. Ya, untuk bantu kita mempelajari balik, ya, ataupun menganalisis, membantu kita, ya. Itu cerita dia. Okey, ada apa soalan lain, ya? Sansri ada hari ni, Sansri. Ya. Ustaz, Silakan. nak tanya juga. Ya. Yang tadi tu, yang kanat surah Al-Kahfi ni, yang Ustaz kata 101 ke 107? Yang 101 ni kanat dulu, maknanya verb dulu, baru noun dia. Ini maknanya adalah verbal sentence. Verbal sentence. So, daripada kanat tu, ya, daripada kanat tu verbal sentence. Jangan tengok al-lazi tu. Kalau tengok al-lazi memang dia noun lah. Al-lazina tu. Dia kena refer daripada dua perkataan. Memang lah. Memang kena macam tu lah. Kalau kita tengok ayat tu, memanglah kita kata dia noun. Sebab al-lazina kan, al-lazina tu, ya kan, orang-orang yang kan noun. Ya. Tapi kalau kita tengok in terms of kanat a'yunuhum, dia jadi verbal sentence lah. Mula pada kanat tu. Okey. Ya. Terima kasih Ustaz. Boleh, okey, faham. Jadi yang 107 pun sama juga. Tuan-tuan kena tengok daripada kanat tu. Pasal kita nak cerita pasal kanat. Jadi tuan-tuan kena ambil daripada kanat. Jangan peduli yang depan tu. Tetapi untuk memberi makna keseluruhan, of course kena tengoklah daripada beginning of the sentence. Ya, tak bolehlah tengok tengah-tengah saja. Tapi, ya, for the purpose of understanding
Ya, the word kanat, so kita kena tengok daripada kanat itself. Ya, jangan tengok keseluruhan tu dulu. Tengok kanat tu. Bila dah faham kanat tu, baru tengok the whole sentence. Baru kita dapat, tuan-tuan. Dia memang ambil masa, tuan-tuan. Sebab itu Ustaz dah sebut tadi, satu hari satu ayat, tapi dengan pemahaman, analisis dan macam ni, baru tuan-tuan patutlah satu ayat pun memadai. Cuba tuan-tuan bayang, satu ayat, satu hari satu ayat. Tapi tuan-tuan faham betul-betul, tuan-tuan tahu, oh ini verbal sentence, ini nominal sentence, ya. Ini feminine, ini masculine, ini singular, ini plural. Tuan-tuan dapat betul-betul. Ya. Lepas subuh baca ayat yang sama, lepas zuhur ayat yang sama. Lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, nak tidur malam ayat yang sama. Berapa kali tuan-tuan baca? Walaupun dia satu ayat, itu jauh lebih baik daripada tuan-tuan baca banyak ayat tapi tuan-tuan tak melihat makna dia. Apa tujuan Quran diturunkan? Untuk kita faham, tuan-tuan. Ya, bila kita faham, baru kita boleh amalkan dalam kehidupan. Baru tuan-tuan tahu, oh this is doa. Baru tahu, tuan-tuan. Kalau tidak, tak tahu dia doa. Kalau tidak, tak tahu dia ni, oh ni perintah rupanya. Ya, rupanya ini adalah sindiran daripada Allah. Kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab kita tak analisis dia. Ya, analisis tu satu hari satu ayat pun tak apa, tuan-tuan. Orang yang lebih apa kita panggil, kalau pace dia lagi laju, dia boleh ambil 2 ayat atau 3 ayat. Ya. Secara peribadi Ustaz beritahu, tuan-tuan. Setiap hari kita baca Quran. Ada hari yang Ustaz baca satu ayat je, tuan-tuan. Of course, surah Muluk kita bacalah. Surah Muluk baca, surah Dukhan, surah Waqi'ah. Tu memang bacaan-bacaan harian kita. Ya, surah-surah lain tu kita baca. Tapi maknanya for the purpose of tadabbur, kadang-kadang Ustaz baca satu ayat je. Satu hari tu satu ayat je. Sebab kadang-kadang kita tak dapat. Ustaz tak dapat makna dia, tuan-tuan. Ustaz buka tafsir, Ustaz tengok terjemahan, tengok English punya translation. Sebab sometimes English punya translation lagi accurate. Ya. Of course tengok bahasa Arab dia, tengok kitab, tengok apa ni Imam Ibn Katsir kata apa, ya. Ni tadi Ustaz sebut, ya. Tengok Imam Jalalain kata apa, ya, tengok tafsiran dia. Bila dah tengok semua benda tu, baru kita, ya Allah, rupanya macam ni. Ini yang Allah nak supaya dapat satu ayat sudah. Ya. Kadang-kadang besok tengok balik ayat yang sama, tuan-tuan. Baru masuk ayat lain pula. Ya, sebab tu lama. Tuan-tuan bayang, Sayyidina Umar, Al-Baqarah 286 ayat, dia habiskan masa 11 tahun, tuan-tuan. 11 tahun untuk memahami keseluruhan surah, ya, Al-Baqarah. Itu Sayyidina Umar yang Quraisy. Cuba tuan-tuan bayang. Tiba-tiba kita nak, ya, sebab mengkhatamkan Quran, ya, sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali, yang itu kita dah biasa buat, tuan-tuan. Ya, bulan Ramadan kita dah biasa. Kadang khatam bukannya sekali Quran, ada orang khatam 2 kali. Ya, siang khatam sekali, malam khatam sekali. Ya, tetapi itu bukan level kita lagi, tuan-tuan. Sebab kita dah lalui yang tu. Ya, yang Allah nak sekarang ialah kita memahami pula. Sebab so tidak apa guna kita nak buat kelam-kelam macam ni, tuan-tuan. For the purpose of understanding the Quran lah, of course. Ya, kita kena analyse, kita tadabbur, tengok makna, ya. Kanat ni pasal apa depan, kejap sebab apa belakang. Tiba-tiba ada pula lahum kat tengah-tengah. Pasal apa ada lahum? Kalau kita tak letak lahum tadi, ayat 107 kan. Kalau kita kata kanat jannatul firdausi nuzulah, kan lebih senang faham. Pasal apa lahum ni duduk tengah? Kerana lahum tak boleh duduk di belakang. Patutnya, ya, apa ni, taman-taman syurga Firdaus itu sebagai tempat tinggal bagi mereka. Bagi mereka duduk kat belakang, lahum. Tapi tak boleh letak lahum kat belakang. Sebab nanti rahim dia kacau. Ya, lahum kena duduk depan. Ya, mesti macam tu. Tapi lahum tak boleh letak, ya, sebelum kanat, tak boleh. Lahum tu mesti datang selepas kanat. Jadi oleh kerana lahum kena datang selepas kanat, sebab itulah lahum tu, ya, memisahkan antara kanat dengan jannat. Tu cerita dia, tuan-tuan. Ya, satu ayat je kita bincang, berapa minit dah, tuan-tuan. Ya, bagi kita faham sungguh-sungguh. Okey, ya. Cukuplah Ustaz punya celoteh, ya, soalan. Ustaz dah terlanjur tu, Ustaz. Ya. Al-Kahfi 101 tu, Ustaz. 101, ya. Kita tengok tadi kanat a'yunuhum, tapi beberapa perkataan lain tu ada wakanu. So dia adik-beradik lah kan, satu kanat, satu kanu. Dia bukan adik-beradik, dia sepupu je. Sepupu ya, okey, sorry. Iyalah. Sekeluarga lah tu maknanya. It is about apa nama ni, was. Tapi yang masalah saya ni, dia nak refer pada yang mana tu? Sam'a ke ataupun zikra ke? Yang 101 pergi tengok dulu, ya. Tengok 101 dulu.
Yang wakana, Okey. wakanu tu. Pasal dia Okey. sepupu. Kalau kanat tu memang merujuk A'yun. kepada a'yun tadilah, clear lah kan? Clear. Ya, okey. Kita terjemahkan allazina, orang-orang yang orang-orang yang kanat a'yunuhum, mata-mata mereka lah, penglihatan pandangan mata mereka fi ghita, berada di dalam tutupan. Maknanya seolah-olah mereka tak nampak. Mata mereka celik tapi tutup, tak nampak, macam kena hijab. Macam orang kafir Quraisy kan, walaupun Nabi bawa mukjizat, Nabi tunjuk hebat apa, mereka tak nampak. Mereka tetap kata Muhammad ni pendusta. Maknanya seolah-olah Allah hijab. Itu ghita. Ghita tu penutup. Ada covering, yang menutup mata mereka. An zikri, daripada mengingati, daripada memahami, ayat-ayat Allah. Wa kanu, dan mereka. Mereka tu merujuk pada siapa dah? Allazina tu. Allazina. Pasal apa allazina? Cuba tengok akhir. La yastati'un. Yastati'un tu memanglah present tense, tapi present tense bentuk plural sebab ada waw nun kat belakang. Cuba tengok. La yastati'un. Ramai tu. Ramai tu siapa? Ramai tu ialah orang-orang kafir tadilah. Allazina depan tu. Tu orang kafir tu, orang kafir. Macam mana kita tahu allazina tu orang kafir? Ambil pada ayat sebelum tu, ayat 100, ada perkataan kafirin. Sebab ayat Quran tuan-tuan tak boleh ambil dia out of context, tak boleh. Tuan-tuan nak faham ayat 100, tuan-tuan nak faham ayat 101, tuan-tuan kena tengok sentence before that. Nak faham yang before that lagi. Kena macam tu. Sebab dia bukan the beginning of the surah, dia duduk tengah-tengah. Jadi untuk tuan-tuan faham allazina tu, tuan-tuan tengok ayat 100. Apakah allazina kat situ? Wa aradna bukan, jahannam bukan, yauma izin bukan, lil kafirin, orang kafir punya. Allazina tu maknanya allazina kafaru. Allazina dalam ayat 101 ialah allazina kafaru, tuan-tuan. Orang-orang kafir itu mata-mata mereka berada di dalam tutupan. Maknanya Allah tutup mata mereka walaupun celik, tapi tak nampak. Beza dengan orang buta, walaupun matanya buta, tak celik, tetapi hatinya nampak, melihat. Dia boleh melihat dengan mata hati. Itu yang orang duk kata mata hati tu. Mata kepala tak nampak sebab buta, tapi mata hati nampak. Dia dapat hidayah, kadang-kadang lagi cerah. Dia buta mata tapi hafal surah Al-Kahfi. Kita yang celik mata tak hafal lagi surah Al-Kahfi walaupun baca tiap-tiap minggu. Jadi itu dua kan. Melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata hati. Kadang-kadang mata hati itu lagi cerah, tuan-tuan. Sebab dia buta, nak buat macam mana? Dia buta. Tapi orang kafir Quraisy, walaupun matanya celik, nampak clear, tak rabun, tak apa, tapi tak nampak hidayah Allah, tak dapat. Itu cerita dia. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Rita an zikri wa kanu tadi, yang kita kata sepupu tadi ataupun adik-beradik kepada kana. Kalau kanat feminin, kalau kanu dia masculine, tapi masculine plural sebab ada waw alif kat belakang tu. Bila ada waw alif kat belakang mesti plural, tuan-tuan. Kalau dia past tense ada waw alif kat belakang plural. Okey, tuan-tuan, dah terlanjur kan? Kita baca ayat 101, ada dua verb kat situ. Verb yang pertama, tuan-tuan tengok daripada kanu. Kanu tu plural tapi dia past tense. Kalau tuan-tuan tengok yastati'un tu present tense, tetapi dia plural juga. Sebab ada waw nun kat belakang. Maknanya untuk verb yang present tense, nak jadikan dia plural, ada waw nun kat belakang. Sementara untuk past tense, nak jadikan dia plural, nak tahu dia plural, ada waw ataupun waw alif dekat belakang dia. Wakanu. Asalnya kan wakana. Asalnya wakana. Kalau feminin wakanat. Tapi kalau dia masculine plural, wakanu. Kaf alif nun ada tak? Ada. Kaf alif nun masih ada. Cuma dia tambah waw dengan alif kat belakang. Jadi bunyinya bukan wakanau, tapi bunyinya wakanu. Sebab bila waw, nun tu jadi domah. Barulah bunyi dia sedap, wakanu. Mana boleh kita baca wakanau, tak sedap tuan-tuan. Wakanau tu sedap dah. Itu dia punya sebutan pun dah menunjukkan Quran ni memang miracle, tuan-tuan. Sebab bunyinya tu sedap kita dengar. Kalau kanau tak sedap, tuan-tuan. Kanu sedap. Sedap tu bukan telinga Melayu, telinga Arab.
Ya, Arab bila boleh sebut dengan betul, kita boleh sebut, tu dia punya maknanya fasih. Sebutan dia tu fasih, ya. Bukan apa kita panggil, ya. Kita panggil kalau bahasa kita makna broken lah. Ya, English, ya. Kita tengok orang Cina contoh kan, ya, Indian contoh. Ya, dia punya English dia fluent, ya, tetapi banyak grammatical mistake. Ya, itu yang apa kita panggil, ya, yang keluar more better tu, I'm more better than you. Ya, dia cakap laju, I'm more better than you. I'm more better. Kita tengok kok betul lah. Rupanya I'm better than you, more tak payah. Ya, jadi macam tu. Kalau nak kata more benda lain, more knowledgeable than you, okey. Tak boleh gabung more dengan better tadi sebab dua-duanya tu komparatif. Ya, tapi dia lancar. Tapi bahasa Quran dia lancar dan dia grammatically correct, tuan-tuan. Dua-dua betul. Ya, tu cerita ni. Okey, selesai. Haji Fakri, apa kat situ lagi ayat tu yang tak faham? Ustaz? 101. Ya. Satu lagi Silakan. soalan Ustaz yang pasal kanat juga, ya. Dia punya perkataan asal dia kana kan Ustaz? Kaf alif nun, ya. Was. Tapi lepas tu dekat ayat Araf ni, kanat kat sini maknanya she Al-A'raf. was. Ya, A'raf, sorry. She was. Tapi yang Kahfi 105 ni rasanya maknanya macam lari jauh sangat. Tu yang pelik. For them will yang be. Yang mana lari? Dia punya makna. Yang mana? Kalau ikut maknanya for them will be. Yang 105 punya makna. Ulaika allazina kafaru tu. Ya, terus. Ya. So itulah maknanya tu macam lari sangat dia punya maknanya tu. Yang mana? Makna perkataan mana yang lari tu? Kanat dalam 105. 107 kot. 107. Sorry, minta maaf. 107, sorry. Yes, 107. Yang mana lari tu? Yang mana yang lari tu? Bukan lari. Saya tak faham. Yang mana yang lari tu? 107 perkataan kanat tu dia punya makna bila saya check is for them will be. What I'm trying to say is dia lari daripada makna asal yang kita belajar which is was. Pasal apa pula lari? Kanat tu menerangkan jannat tu. Kanat bukan menerangkan allazina amanu, bukan. Kanat tu referring to jannat. Ya, sebab tu saya kata dia kalau makna Melayu dia telah ada, tapi English meaning dia is for them will be. Will for them tu lah home. Pasal akak nak terjemah, pasal akak nak samakan bila bahasa Arab past tense, kita nak English pun past tense tak. Tiba-tiba will be tu apa? Sebab walaupun dia past tense, okey tak apa. Ustaz bagi tahu. Walaupun kanat tu past tense, tapi bila kita terjemahkan, makna dia jadi future. Sebab benda ni kan belum berlaku. Mana ada berlaku? Mana ada orang masuk syurga lagi? Tak ada. Ini kan balasan bagi orang yang mana? Ya, bagi orang yang beramal soleh. Cuba kita terjemah. Inna, okey ya. Sama-sama tuan-tuan. Kita tengok 107. Inna sesungguhnya. Allazina orang-orang yang. Siapa dia? Amanu, orang yang beriman. Tadi Ustaz sebut kan, past tense, ya, dia ada waw alif kat belakang, makna plural. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu telah beriman. Wa amilu yang telah beramal. Apa yang mereka amal? As-solihat, amal-amal soleh. As-solihat tu sama, dia adalah feminine plural juga. As-solihat, feminine plural. Ya. Jadi ini nak cerita tentang orang-orang beriman dan beramal soleh masa hidup di dunia. Ya. Jadi mereka ni, bagi mereka, for them, ya, apa yang bagi mereka? Bagi mereka apa? Ya, mereka akan dapat taman-taman syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka ni dah dapat ke belum? Belum dapat tuan-tuan. Ya, sebab sebahagian mereka belum mati macam kita kan? Tak mati lagi. Macam mana nak dapat syurga? Ya. Kalau yang sudah meninggal duduk dalam alam barzah, belum dihakimi di mahsyar. Tuan-tuan kena faham. Ya, sebab tu bila soalan tu bagus. Pasal apa terjemahan in English? Cuba habiskan dia punya makna tadi, Kak Sajidah ni. Cuba habiskan dia punya makna dia.
Baca balik. English. Ustaz, saya ambil meaning je just for that kanat je, tak not the full sentence tak. Tak apa, terjemah je. Baca terjemahan. Akak ambil daripada terjemahan mana tu? Allah. Dekat ada apps tu Ustaz. Ada kat dalam. Tak apa, tak ada masalah. Ya. Tapi sekarang ni payah sikit nak tengok Ustaz. Sebab I was focusing on that kanat saja. Kamar Tak apa. Ustaz. Kena habiskan. Kanat lahum jannatul bidar. Ustaz nak dengar terjemahan dia. Yang kanat tu saja. Tak apa, ambil daripada kanat tu. Allah Ustaz. Tak ada. Tak boleh nak tengok sekarang ni Ustaz. Lambat nanti kamu. I think we move on lah Ustaz. Ya. Sorry ya, kata kita move on lah Ustaz. Lama sangat dekat kanat ni Ustaz. Nanti kan saya tak apa, bagi faham Kak. Kak Mazidah bagi faham. Sebab Ustaz tak nak nanti tuan-tuan jumpa kanat, tuan-tuan tak faham lagi. Because she cannot explain now. Ustaz. Sebenarnya Ustaz, kita baca Quran ni, kebanyakan sentences tu Ustaz, semua ada. Kana, kanu, kanat. Most of the sentences memang ada. So if we read the whole sentence, we cannot really translate directly. Tapi kita akan faham maksudnya. Betul tak Ustaz? Ya betul. Tapi Ustaz takut kita faham secara on the surface. Itu saja. Sebab soalan Kak Sajidah tadi tu, dia cerita dia nak bagi tahu, Ustaz bagi dia punya pemahaman maksud. Sebab nikmat syurga tu belum berlaku tuan-tuan. Sebab itu bila terjemah English pun dia akan kata will be. Sebab apa? Sebab ni nikmat ni kita akan dapat apabila kita masuk syurga besok. Kita dah dapat tak? Belum. Sebab tu bila kita terjemah English, dia terjemah dia will be. For them. Sebab tu Ustaz suruh baca terjemahan. Siapa yang ada Quran terjemahan English kat situ? Tolong bacakan supaya orang semua dapat. Ustaz dah dapat dah jumpa dah. Okey, tu baca. Okey. Baca. Daripada mana Ustaz? Inna tu. Baca semualah. Okay. Inna to indeed alazi those who amanu believed wa amilu and did salihat righteous deeds kanat for them will be lahum for them will be jannatu gardens al-firdausi the paradise nuzula a lodging. Ataupun dwelling, tempat tinggal. Okey, tak apa, masih will be juga. Pasal apa will be? Sebab Arabnya kanat, akak tadi kata was kan, betul. Tapi pasal apa terjemah in English dia jadi will be? Sebab ni nikmat yang belum dapat. Kanat di situ walaupun dia past tense, tapi maknanya future. Verb tu memang past tense. Sebab maknanya future pasal apa? Sebab nikmat syurga belum dapat. Tu jawapan dia. Sebab itulah will be tuan-tuan. Okey, Ustaz stop kat situ. Saya harap Kak Sajidah boleh dapat Okey. Sorry ya jemaah semua. No, it's okay. It's okay. Puan Mariatun kan, bukan Puan Sajidah. Mariatun, sorry. Sorry. Kak Mariatun. Ustaz tanya tadi siapa ni? Diam je tak bagi tahu. Tuan-tuan kena tolonglah Ustaz. Okey selesai. Jadi ni kita move on tengok buku lain pula Ini kita stop lah untuk hari ni. Untuk ni kita stop dulu kita nak tengok satu lagi Tuan-tuan ada apa? Ada tadi Haji Fakri ada lain benda nak tanya ke? Sebelum Ustaz tutup ayat ni atau tuan-tuan ada apa nak tanya ni ayat ni? Ada tak ada? Tak ada Okey Tak ada Ustaz tengok yang satu lagi Unlocking the word of the Quran. Ustaz share. Tuan-tuan, kita dah sampai yang mana? Cuba tengok. Ayat berapa? Contoh yang mana? Silakan. Unlocking. Dah sampai mana? 161. 150. Hari ni we should start page 62 Ustaz. 62 Nombor. hari ni. Nombor 151. Mula 151. Okey, nombor 1 Fauqa. Sila buka apa ni? Buku unlocking. Sila tengok buku unlocking. Dah? Mana buku Ustaz tadi? Okey. Fauqa yang pertama Jadi Fauqa ni apa Jadi Fauqa ni adalah adalah apa kita panggil adverb of place. Fauqa ni adalah adverb of place
Ya, dia menerangkan tentang tempat lah. Ya, sebab tu kita panggil adverb. Dia adverb, tapi adverb of place. Sebab adverb ada dua, ada adverb of time, ada adverb of place. Ya, jadi dia merujuk kepada apa? Ya, kepada lokasi lah, tempat. Ya, fauqa makna di atas, fauqa above. Ya, boleh ya? Okey, selesai. Ada soalan? Ya, untuk apa kita panggil? Ya, untuk apa ni, dia punya apa tadi? Ya, dia punya apa ni makna dia? Fauqa, ya, dan dia sentiasa dibaca fauqa. Sentiasa dibaca fauqa, ya. Tak boleh baca fauqi, tak boleh. Dia apa ni abnormal noun, fauqa. Sudah ya? Okey. Kalau ada soalan sila tanya. Fauqa, dan dia abnormal, tak boleh tanwin, ya, dan tidak boleh dibaca dengan 3 cara, tak boleh. Fauqa saja. Ya. 152 subhana. Bukan subhanu, ya, subhana. Macam tu juga, ya. Dia juga merujuk kepada noun. Dia abnormal, tak boleh ditanwin. Subhanun ke subhanan ke tak boleh. Ya, subhana. Sentiasa subhana. Subhanallazi sakhara lana haza. Doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhara lana haza. Ya, kemudian kita baca ayat dalam surah Al-Isra tu. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Kita terjemahkan maha suci Allah. Glory be to Allah. Ya, glory be to Allah. Kalau terjemah bahasa Inggeris lah, ya. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah tu tak ada verb. Ya, kalau kita guna glory be to Allah ada verb dia be tu. Ya, jadi apa ni seolah-olah macam apa kita panggil, ya, macam belum berlaku, ya. Tak, ya. Sebab apa ni maha suci Allah tu daripada azali, daripada, ya, sebab Allah tu permulaan. Ya, yang lain adalah makhluk, ya. Permulaan. Allah lah permulaan, Allah lah pengakhiran. Ya, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, jadi kita tak boleh letakkan apa ni timing punya elemen pada Allah. Ya, sebab Allah lah yang mencipta masa tu. Ya, manusia ada permulaan, ada pengakhiran. Allah lah permulaan dan Allah lah pengakhiran. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi subhana dia abnormal noun juga. Okey, ya, seterusnya bahrun. Ya, bahrun, apa makna bahrun? Bahrun bukan mesti laut. Asal makna bahar laut. Tapi bahrun juga boleh makna sungai yang besar, macam sungai Nil. Sungai Nil juga dipanggil bahar. Ya, dipanggil tapi kita tak jemahlah dalam bahasa Inggeris the Sea of Nile, ya. Nile Sea kita tak jemah. Tetap kita panggil Nile River, ya. Tapi sebab Nile River tu dia very dominant, ya, very significant untuk penduduk Mesir, sebab sumber apa kita panggil, sumber protein dia daripada situ. Selain daripada lembu, ya, biri-biri, kambing, ya, juga daripada Sungai Nil tu lah, ya, ikan talapia banyak, ya, ikan siakap, ya, dan ikan-ikan yang lain, ya, spesies ikan macam-macam dalam tu. Jadi oleh kerana tu dia anggap, penduduk Mesir anggap, ya, Nil tu bukan river saja, dia macam laut. Sebab tu dia panggil Bahrun Nil. Bahrun Nil, ya. Bukan dipanggil river saja, bukan Nahrun Nil saja. Ya, walaupun sebenarnya dia adalah river. Ya, begitu juga bahar juga boleh merujuk kepada tasik yang sangat besar. Ya, tasik yang sangat besar, ya. Dia juga boleh dipanggil sebagai bahar. Jadi bahar tu boleh laut, ya. Bahar tu boleh tasik yang sangat besar, ya, especially kalau tasik tu air masin, ya, dan boleh juga kita panggil ya, boleh juga panggil sungai yang sangat panjang, sangat besar. Sungai paling panjang di dunia lah, the longest river, ya, on earth adalah the Nile River, bukan Amazon, ya. Nile River lagi panjang, ya, melintasi berapa negara je, daripada Tanzania, kan, daripada Uganda, daripada Kenya, naik sampai ke Sudan, terus sampai ke Mesir, ya, dia masuk ke dalam Mediterranean sea, ya. Jadi besar. Bahrun juga merujuk kepada orang yang ilmunya luas pun boleh juga. Ya, kita kata huwa bahrun, maknanya dia tu bahar, maknanya knowledge dia very vast. Ya, kita tanya dia tanya dia Quran pun dia tahu, hadis pun tahu, tanya language pun boleh, ya. Tanya geografi, maknanya kita kata dia huwa bahrun. Ya, sebab dia punya knowledge tu, ya, macam lautan kita kata.
Bukanlah maknanya luas macam lautan, tapi itu gambaran, bandingan. Allah nak apa-apa, kita panggil manusia nak gambarkan orang yang luas ilmu pengetahuan dia. Macam Imam Syafi'i contoh. Ya, hadis dia, Quran dia, ya, dia punya Arabic language dia punya, maknanya luas lah pengetahuan dia. Ya, tokoh-tokoh macam tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani contoh. Imam An-Nawawi contoh. Ya, itu tokoh-tokoh hebat. 153 Bahrun, dan dia adalah masculine, ya, dan dia singular Bahrun, ya, singular masculine, dan dia normal noun. Bahrun, Bahran, Bahrain boleh. Ya, malah kita ada negara nama Bahrain, ya, itu maknanya seolah-olah dua laut kat situ, ya. Bahrain maknanya dua lautan nama dia, ya. Kita tak tahu, mungkin ada sungai ke apa, ya, yang kita panggil, ya, yang bertemu dekat situ, ya, antara laut dengan sungai pun kita panggil muara kan, ya, muara sungai, ya, ataupun itulah, ya, kita panggil hilir lah, ya, hilir sungai bertemu dengan laut. Jadi ada dua laut lah, ya, satu laut sea, satu lagi laut river. Jadi kita panggil dia Bahrain mungkin, ya, itu asal usul dia. 154 wailun singular plural. Ya, wailun, ya, secara umum wailun juga, ya, merujuk kepada nama neraka. Dikatakan wailun nama neraka. Wailun, ya. Jadi kalau kita panggil nar, ya, neraka tu dia jadi feminin lah. Kalau kita merujuk dia sebagai nama neraka, dia feminin. Tapi kalau kita nak kata celaka kamu, wailun. Ya, macam Abu Lahab, ya, dia sebut wailun laka, ya, ataupun tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Ketika Nabi ajak, ya, orang Quraisy untuk berada di Bukit Safa, Nabi bagi tahu mereka bahawasanya aku ni rasul, aku ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Abu Lahab pun kata tabban laka Muhammad, celaka engkau Muhammad, ya. Wailun makna celaka boleh juga, ya. Biasa kita sebut neraka wail, ya. Sebenarnya bukan wail, wail. Waw tu fathah, ya. In English pun kita ada wildlife, ya, wild kan, WILD, dengan makna macam ni lah, ya. Sebab orang yang celaka ni macam tu lah, kehidupan dia liar, ya, tak ada sistem, tak ada syariat, tak ada hukum, ya. Jadi dia anggap sama je, ya. Yang Allah haramkan pun dia langgar semacam je, arak dia minum, ya, judi dia main, ya. Dia tak peduli, ya. Kita panggil hukum hakam tak peduli. Jadi kalau dia berakhir dengan neraka wail, wajar sangat. Ya, jadi ustaz punya teori lah, ya. Kemungkinan while dalam bahasa Inggeris tu pun ada kena-mengena dengan while yang kita faham, ya, dalam bahasa Arab. Wailun, wailan, wailin, dia normal noun, ya. 155 kabirun. Sekali lagi singular masculine, kabirun, maknanya besar, big, ya, sesuatu yang besar. Jadi bila kita nak kata rumah tu besar, baitun kabirun, rumah besar, ya. Huwa kabirun, dia tu besar tubuhnya. Kabirun juga boleh makna besar dari segi usia, mana paling tua pun boleh juga, ya. Kita kata huwa kabir, ya, rajulun kabir bukan makna fizikal saja, ya, boleh juga merujuk kepada kabir dari segi umur, maknanya dia paling tua, ya. Kita kata haza rajulun kabir, ya. Orang tanya kabir dari segi apa, kita kata kabir dari segi umur, ya. Oh, patutlah tengok badan kecil je. Tapi kabir dari segi umur, kabir dari segi pengalaman pun boleh juga, ya. Itu sifat adjektif, ya, kabirun, tapi dia noun. Sebab in Arabic semua adjektif tu adalah noun. 155, ya. Ada apa soalan setakat ni? Ada apa? Silakan. Ada apa? Tak ada, proceed Ustaz. Ada apa soalan? Ya. Sambung dia apa lagi, ya? Sambung dia ialah syarikun. Ya, syarikun. Syarikun, ya. Apa syarikun? Syarikun ialah partner, ya. Syarikun tu partner. 156, ya. Syarikun dia masculine plural, masculine singular masculine. Syarikun partner ataupun associate, ya. Jadi kita kata syarikun fil jarimah ataupun syarikun fil jinayah, ya. Maknanya partner in crime, ya. Macam tadi siapa Ustaz sebut tadi partner in crime? Siapa tadi Ustaz sebut? Ya, Kak Masyitah, siapa tadi Ustaz sebut partner in crime? Siapa? Tak dengar, siapa tadi? Nabi Lut.
Isteri Nabi Lut, ya. Isteri Nabi Lut tu ialah partner in crime kepada golongan homoseksual tadi, ya. Jadi syarikun. Jadi kalau kita nak kata dia perempuan, syarikatun. Oleh kerana isteri Nabi Lut tu perempuan, tambah tak marbutah di belakang. Kalau syarikun, singular masculine. Syarikatun, ya, macam syarikat, selalu kita sebut syarikat tu. Syarikat tu dia feminin tu, ya, dia singular feminin. Ya, jadi syarikat, ya, kebetulan sama macam partner untuk perempuan, ya, female partner. So kita kata syarikatun sama. Dan dia boleh dibaca dengan 3 cara, maknanya dia normal noun lah. Ya, normal noun. 157 muslimun. Muslimun. Boleh baca dengan cara lain? Boleh. Muslimun kalau dia jadi subjek, musliman kalau dia jadi objek, muslimin kalau dia datang selepas preposition ataupun dia jadi second name. Ya, second noun, ya. Kalau ada compound noun, the first noun, ya, dan the second noun. Second noun barisnya kasrah, muslimin. Ya, di sini muslim dia normal noun, boleh baca 3 cara, dia adalah singular masculine. 158 hisabun, sama juga, normal noun. Boleh baca 3 cara. Hisabun kalau dia jadi subjek, hisaban kalau dia jadi objek, hisabin kalau dia datang selepas preposition. Ya, selesai. Okey, ya. Kemudian apa makna dia? Maknanya judgment, boleh. Dalam konteks moden, hisab ni adalah account. Kita buka account, ya. Sama ada saving account, current account. Account dalam bahasa Arab merujuk kepada makna, ya, apa ni, perkataan account untuk bahasa Arab, hisab. Hisabun. Ya, hisabun. Hisabun dengan makna judgment boleh, ya, kita panggil yaumul hisab. Yaumul hisab mana hari, day of judgment, yaumul hisab. Tapi kalau masuk bank kita tengok ada tulis hisab, ya, tu bukan nak suruh kita hisab rokok ke apa dekat, ya. Hisab tu ialah apa ni, apa, account. Ya, tu dalam bahasa Arab je lah, ya. Ilmu hisab juga matematik. Ilmu al-hisab. Tapi dia bukan hisab dengan P, bukan, ya, dengan fa, bukan, dengan ba. Hisab, ya, daripada perkataan apa ni, muhasabah, hasaba yuhasibu, hisab. Ya, jadi hisab tu ialah kira-kira matematik ataupun judgment. Sebab ada on the day of judgment ada kira-kira. Ya, tengok dia punya amalan baik, amalan jahat. Begitu juga kalau pergi bank, ya, ada hisab juga. Kerana dia merujuk kepada apa ni, debit dan kredit, ya, kita punya duit dalam account. Dan dia singular masculine, ya. 159 ismun, ya, bukan usmun, bukan asmun, bukan ismun. Kalau kita tengok pada alif ada hamzatul wasli, hamzah wasal. Hamzah wasal dia punya simbol dia ialah kepala sod. Kepala sod, ya, dia sod tu. Tapi sod yang telah dipotong, ekornya dibuang, tinggal kepala saja. Itu adalah simbol bagi hamzah wasal. Ya, tapi di situ alif lah. Rumahnya rumah alif, tapi hamzahnya hamzatul wasli, hamzah wasal. Ya, bunyinya ialah macam ada kasrah. Ismun bunyinya, ismun. Ya, jadi ismun, apa makna ismun? Ismun makna nama. Ya, isim, ya. Jadi ni kalau dia punya plural ialah asma. Sebab tu kita panggil al-asmaul husna. Al-asma al-husna. Ya, maknanya nama-nama Allah yang terbaik. Sifat-sifat Allah yang terbaik. Ya, sebab bila kita sebut apa ni, kabir, ya, itu nama Allah, dan kabir juga adalah sifat Allah. Tapi lebih sesuai sifatlah, attributes kita panggil. Ya, di 99 attributes of Allah. Ya, kabir, apa ni, apa kita panggil, ya, al-mannan, al-wasi', ya, al-jabbar, al-qahar, ya, apa lagi, ya, al-mutakabbir. Tu semua asalnya adalah attribute, mana sifat. Ya, kalau kita panggil sifat-sifat Allah, ya, yang maha tinggi, maha agung, boleh. Nama-nama Allah yang maha tinggi, maha agung pun tak salah. Ya, sebab memang adjektif tu, attribute tu adalah noun. Ya, itu dalam bahasa Arab begitu, ya. Okey. Yang terakhir jabalun, jabalun. Ya, ismun tadi singular masculine, jabalun singular masculine juga. Jabalun maknanya gunung, boleh makna bukit juga. Ya, dalam Quran cerita Nabi Nuh punya apa ni, banjir, ya, surah Hud. Jadi bila Nabi Nuh ajak anak dia naik atas kapal, ya, ya bunayyarkab ma'ana, wahai anak yang aku sayang, naik atas kapal. Ya, tapi dia tak naik atas kapal. Dia tak nak. Dia kata aku nak cari bukit gunung yang tinggi, aku akan naik atas tu.
Ya, kata Nabi Nuh, pada hari ini tidak ada siapa yang selamat. Semua ya akan tenggelam dalam banjir. Yang selamat hanya orang yang mendapat rahmat. Siapa orang yang dapat rahmat? Orang yang berada dalam kapal, orang beriman. Ya, ada perkataan jabalun. Okey ya. Jadi jabalun merujuk kepada singular masculine. Ya, kalau yang kita jumpa dalam Quran banyak jibal, ya, jibal plural, ya, plural apa ni apa? Plural apa kita panggil ya? Broken plural. Kalau jabalun singular masculine. Ada soalan 10 yang kita dah belajar hari ni? Apa nak tanya silakan. Silakan ya. Apa praraga ada apa? Silakan. Okey Ustaz, ya. tak ada apa-apa. Tak ada ya. Okey, orang lain silakan. Ya, ada apa nak Ustaz, tanya? jadi maknanya yang kita sebut syarikat-syarikat yang kita gunakan dalam bahasa Malaysia ni is from the word syarik lah ya Ustaz ya. Daripada perkataan partner. Betul ya. Ya, ya. Okay. Sebab tu syarikat tu ya, maknanya ialah partnership. Ya, from the word partner lah. Kalau syari pun partner. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada lain silakan. Ada perkataan apa yang tak dapat daripada 10 ni? Assalamualaikum Ustaz. Saya masuk. Waalaikumsalam tuan. Fauqa tadi dengan 151 dengan 152 tadi. Fauqa tu abnormal. Fauqa dia abnormal name. Ya, dan dia adalah adverb of place. Adverb of place. Kalau kita nak kata dia preposition pun boleh tak? Dia preposition juga. Preposition of place juga. Dia boleh dua-dua. Ya, dia boleh kita panggil preposition of place ataupun adverb of place. Dalam English dua-dua tu acceptable. Preposition boleh, ya. Tapi macam tadilah, kalau kita kata dia preposition, nampak macam dia partikel kan. Jadi kalau ustaz lebih suka panggil dia adverb of place. Sebab kalau adverb dia nampak dia tu noun. Tapi kalau kita kata preposition of place, walaupun in English acceptable, tapi bila kita sebut preposition tu dia dah jadi partikel, jadi tak kena. Tuan-tuan boleh faham tak? Kak Mai boleh faham tak? Fauqa. Boleh tak? Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh. Ya, okey. Ada soalan lain? Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi kalau ustaz boleh bagi cadangan, walaupun fauqa tu boleh kita terjemahkan sebagai preposition of place, tapi kerana preposition tu dalam Arabik dia adalah apa? Dia adalah apa kita panggil? Dia adalah partikel. Jadi lebih sesuai kita terjemah dia sebagai adverb of place dengan makna above. Ya, Haji. Ustaz, yang musyrik tadi itu Ustaz. Syirk. Yang mana? Yang syarik. Sebab saya tengok macam kalau Muslim, maknanya kita letak mu tu dia terus menjadi pronoun pada perkataan tersebut lah. Seperti syirk tu jadi musyrik. Jadi perkataan penambahan mu tu masa bila yang kita tahu kita boleh pakai dekat mu? Kalau dia punya verb tu, past tense verb dia 4 huruf. Tapi Muslim 3 je, Salim 4. Dia aslama. Oh, ada alif, correct. Ada alif depan, ya, ada hamzah. Aslama. Daripada aslama itulah dapat Muslim. Tapi kalau daripada salima tak boleh dapat Muslim. Ya. Ya, maknanya kita kena tahu, sebab memang kena pakai kamus tuan-tuan. Tuan-tuan kena beli kamus, ya, dictionary apa ni, English Arabic atau Arabic English. Baru tuan-tuan tahu, ya, Muslim tu daripada aslama. Kalau syarikun daripada syaraka, 3 huruf. Kalau musyrik yang Haji cakap tadi, itu daripada asyraka, 4 huruf. Bila dia 4 huruf past tense dia, baru boleh tambah mim depan. Untuk makna orang yang. Betul. Yalah, sama ada orang yang masuk Islam, orang yang menyerah diri, ataupun orang yang mensyirikkan Allah. Itu kita panggil musyrik kan? Musyrik. Sama, shin, ra, kaf. Tapi ada hamzah atau alif depan. Macam anja tadilah, anja tu. Ya, anja tu kan ada hamzah atau alif dekat depan kan? Maknanya dia adalah past tense 4 huruf. Ya, jadi bila dia past tense 4 huruf, nak jadikan dia orang yang menyelamatkan, baru letak mim kat depan. Baru dia jadi munji. Munji itu mana orang yang menyelamatkan. Musyrik, orang yang mensyirikkan. Ya.
Muslim, orang yang menyerah diri pada Allah, orang yang masuk Islam. Jadi yang mu tu mesti past tense dia 4 huruf. Baru boleh mu depan. Termasuklah muhasabah tu. Muhasabah daripada muhasib lah. Muhasabah dah jadi verbal noun. Ada verbal Dia punya dua dia muhasib. Maknanya muhasib tu accountant lah. Orang yang mengira. Okey. Dia 4 huruf juga, tapi 4 huruf yang ada bentuk lain. Dia bukan hamzah duduk depan. Ya, dia ada lain. Haji tak boleh generalize kan. Tapi memang dia 4 huruf juga. Yang penting dia 4 huruf. Past tense dia mesti 4, baru boleh mu depan. Okey, jazakallahu khair. Wa antum jazakumullah khairan. Ada lain silakan tuan-tuan bagi faham betul-betul. Ya, kita fokus pada 10 ni saja. Ustaz ulang balik, fawqa adverb of time, fawqa dia abnormal sebab tak boleh tanwin. Ya, yang kita kata sebagai abnormal noun tu kalau tak boleh tanwin dan tak boleh baca 3 cara. Ya, subhana sama juga. Ya, dia abnormal juga. Maha suci. Ya, subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad, ya, daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin. Jadi kita puji Allah. Dan biasanya bila ayat tu mula dengan subhana, maha suci, mesti ada benda miracle yang berlaku. Contoh macam Nabi punya Isra' tu lah. Ya, perjalanan dengan unta, sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan. Tiba-tiba Nabi pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Kan miracle tu pada waktu tersebut. Sekarang mungkin tak rasa sangat sebab kita ada penerbangan. Dulu naik unta. Ya, itu subhana. Sebab tu tuan-tuan, bila Quran guna perkataan tu, tuan-tuan kena berhenti sekejap untuk memikirkan. Sebab apa Allah guna perkataan ni? Mesti ada sebab. Ya, sebab tu bila sebut subhanallazi, tuan-tuan nak kena ambil perhatian. Bila Allah sebut maha suci Allah, mesti ada benda luar biasa yang akan berlaku. Ya, okey. 153 bahrun. Ustaz bagi banyak makna. Bahrun antara maknanya laut, maknanya sea. Bahrun juga boleh makna sungai yang besar. Ya, sungai yang panjang, yang lebar, yang dominan, ya, yang signifikan. Kehadiran dia di Mesir memang tak ada sungai lain tuan-tuan, semua sungai Nil. Ya, tapi mereka tak pernah dicatur air, tak pernah tuan-tuan. Ya, kerana apa? Ya, kerana sungai itu memang cukup untuk untuk menyediakan air pada masyarakat Mesir. Bukan Mesir saja, Sudan pun sama juga. Ya, Uganda, Tanzania dan Kenya pun sama juga. Bahrun juga mana tasik besar. Ya, sebab itu dalam bahasa Arab ya kita panggil apa? Contoh Sea of Galilee. Ya, tuan-tuan yang pernah ikut dengan ustaz, ya, Kak Masyitah contoh, ya, Haji Fakri, Cikgu Noliza yang pernah ikut ustaz pergi ke Palestin, Prof Raga, ya, Tan Sri siapa? Ya, yang pernah ikut juga dengan ustaz dan sebagainya lah. Ramai lagi lah yang pernah ikut. Ya, ustaz bawa ke Sea of Galilee kan. Kita panggil Sea of Galilee. Sedangkan dalam bahasa dalam bahasa Arab kita panggil tasik. Ya, bahasa Melayu kita panggil tasik Galili. Tapi bahasa Inggeris kita terjemah Sea of Galilee. Sebab dia very significant. Dia sumber air bersih. Ya, di utara Palestin. Ya, kita panggil Dead Sea kita panggil, laut mati. Sebenarnya dia bukan laut. Ya, dia adalah tasik saja. Ya, tapi kerana signifikan dia tu, maka dipanggil sea. Jadi in English pun sama juga tuan-tuan. Ada dipanggil lake, ada dipanggil sea. Ya, cuma kita tak panggil lah sungai itu sea. In Arabic, bahrun boleh makna sungai yang besar juga. Bahrun juga mana orang yang banyak ilmu pengetahuan. Ya, kita panggil a very knowledgeable person. Ya, ataupun kita panggil encyclopedic. Ya, encyclopedic tu maknanya orang yang knowledge dia macam encyclopedia. Tanya Arabic boleh, tanya Quran boleh, hadis boleh, sirah boleh, bahasa Arab boleh, tanya apa. Kebanyakannya dia boleh jawab. Bukanlah maknanya 100% tahu, tapi macam-macam benda lah boleh jawab. Ya, jadi maknanya orang tu dipanggil bahrun. 154. Ya, wailun. Ini merujuk kepada apa kita panggil, ya, sesuatu yang negatif lah. Ya, celaka contoh. Ya, wailun laka, kecelakaan kepadamu. Ya, dan dia juga normal noun. Boleh baca 3 cara. Ya, dan kebetulan Quran juga menggunakan istilah wailun, ya, yang kita terjemah sebagai neraka wail. Ya, wailun, ya, wailun lil musallin. Neraka wail lah bagi orang yang solat. Kerana apa tuan-tuan? Kalau orang solat pun neraka wail, kerana mereka lalai. Ya, ketika solat mereka lalai, mereka tak khusyuk, mereka tak fokus apa yang dibaca. Ya, main baca je, tak khusyuk. Ya, rukuk sujud tidak dijaga, tak sempurna. Kemudian solat lambat. Ya, patutnya solat awal, solat lambat-lambat.
Kalau tujuannya untuk tunggu jamaah tak apa. Ya, lambat sikit tak apa. Macam subuh kan. Sabtu Ahad ya, kita duduk di rumah. Ya, ataupun kita datang ke masjid. Lambat sikit solat tak ada masalah sebab kita tunggu jamaah. Tapi janganlah lambat sangat. Tapi maknanya boleh lambat sikit boleh. Ya, Nabi tunggu jamaah ramai sikit baru Nabi solat. Ya, kemudian apa lagi ya? Apa kita panggil? Orang yang solat tadi, yang lalai ya, yang tidak bersungguh, yang malas ya, itu bagi orang yang solat ya. Orang solat pun kena ya, ini kan pula orang tak solat. Kemudian 155 kabirun. Kabirun adjektif, dia noun, singular, feminine, masculine, kabirun. Kalau perempuan feminin, kabiratun. Ya, kalau kita nak kata seseorang tu besar tubuhnya, kabirun. Kalau nak kata dia lebih tua usianya, kabirun. Kalau nak kata dia kita panggil ya, usia lah biasanya, usia dengan fizikal. Ya, kabirun biasanya. Kalau perempuan, kabiratun. Ya. Syarikun sama juga ya, untuk singular masculine, syarikun. Kalau dia feminin, syarikatun. Kebetulan syarikat macam bahasa Melayu juga. Ya, sebab syarikun makna partner, syarikatun ya maknanya female partner ataupun maknanya partnership, dua-dua boleh. Ya, so kena hati-hatilah, kena tengok konteks. Kalau kita cerita tentang company, itu syarikah. Kalau kita cerita tentang perempuan yang terlibat sebagai tadi ya, sebagai partners in crime, so syarikatun juga. Tengok konteks tuan-tuan. Tak boleh ambil sesuatu ayat out of context, tak boleh. Tadi kita tengok ayat 101, kena tengok ayat 100. Supaya kita tahu allazina tu merujuk kepada apa. Rupanya allazina kafaru punya. Walaupun di atas cerita al-kafirin, tapi kita tahulah ya, al-kafirin tu sama dengan allazina kafaru. Kalau al-mu'minin, allazina amanu. Ya, al-fasikin, allazina fasaku. Macam itulah. Ya, Quran guna dua. Sama ada allazina dan sambung dengan past tense ataupun perkataan tu sendiri. Al-mu'minun, al-muslimun, al-musyrikun. Boleh juga al-muslimin, boleh dua-dua. Muslimun pun boleh, muslimin pun boleh. Ya, mukminun pun boleh, mukminin pun boleh. Sebab apa kita ada beza? Sebab kalau dia jadi subjek, mukminun. Kalau dia jadi objek, mukminin. Ya, kalau dia jadi subjek, muslimun, waw nun. Kalau dia jadi objek, muslimin, ya nun. Kalau dia datang sebagai second noun, muslimin. Kalau dia datang selepas preposition, muslimin. Dia tetap ya, tetap juga kita panggil plural, masculine plural. Ya, cuma satu dengan waw nun, muslimun, satu lagi muslimin. Ya, itu je beza dia tuan-tuan. Okey ya, selesai. 15 muslim dah sudah ya. Kalau perempuan muslimatun ya. 158 hisabun, ada makna judgment, day of judgment ya. Yaumul hisab. Begitu juga ya, dalam Al-Fatihah disebut yaumuddin. Ya, yaumuddin ataupun yaumaddin sama ya. Yaumul hisab dengan yaumuddin sama. Ya, Maliki yaumiddin ya, yaumiddin, Maliki yaumiddin. Allah yang menjadi raja pada ya during the day of judgment. Jadi disebut din, ad-din. Ad-din situ makna hisab. Dua-dua makna sama tuan-tuan. Ya, din biasa kita namakan, kita terjemah sebagai agama kan. Ya, tapi din juga makna hisabun, maknanya judgment ya. Hisab juga makna account di bank. Hisab juga ilmu. Dulu kita panggil ilmu hisab. Ya, dulu kita panggil ilmu alam, geografi. Ya, ilmu kita panggil ilmu hisab. Ya, kita panggil matematik, ilmu hisab. Kita panggil apa lagi? Ya, kita panggil sejarah, tawarikh ataupun tarikh. Ya, dan seterusnya ya. Ilmu nafsi ialah psikologi. Ya, ilmu ijtima' ya, sosiologi. Semua ilmu di belakang tu nak membezakan dia, matematik ke, geografi ke, sains dan sebagainya. Okey ya, 159 ismun, tak boleh baca usmun, tak boleh, asmun tak boleh, kena baca ismun. Sebab dia hamzah wasal, bukan hamzah qat'i ya. Hamzah wasal, bila dia hamzah wasal ya, dia dibaca dengan kasrah. Seolah-olah ada kasrah di bawah. Tak ada, tapi bunyi je ismun. Ismun ya. Dan dia adalah normal noun. Ya, boleh dibaca dengan 3 cara dan dia boleh ditanwinkan. Ya, jabalun sama, singular masculine. Ya, dengan makna gunung ya, dan biasa juga dengan makna bukit. Ya, bukit ataupun gunung yang tinggi.
Okey, ya, ada soalan? Silakan. Ada apa? Ustaz, 153 Ustaz. 153 bahar tu sebagai sungai, tapi kalau dalam beberapa ayat Quran seperti surah Al-Qasas, dia sebut apa nama ni, Firaun dan juga wa akhaznahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi. So yammi itu diterjemahkan sebagai laut juga, seperti al-bahar. Ada perbezaan tak Ustaz? Ada perbezaan lah penggunaan istilah lah, sebab yam tu boleh dua-dua juga. Boleh tiga-tiga, ya. Sebab kalau tengok ayat yang ke berapa tu, ayat ke-9 surah Al-Qasas, cuba Haji tengok ayat ke-9 surah Al-Qasas. Tadi ayat berapa tadi Haji? Al-Qasas ayat berapa tadi yang Haji sebut tu, wa nabaznahum tu? Surah 28. Ya. Cuba tengok surah 28, ya. Tuan-tuan tengok dulu ayat. Oh, dah azan, ya. Kita bagi lalu azan kejap, tuan-tuan. Ya, bagi lalu azan kejap, betul kita jawab soalan ni, ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah.
Okey, ada apa soalan? Silakan tadi, tuan-tuan. Itulah Yami tu Ustaz. Memang bila saya check Yam tadi ya. Dia sebut tu. Kemudian dalam Toha Ustaz, cerita mak Nabi Musa dia masukkan dalam bakul itu ke dalam Yami sehinggalah dia diselamatkan di pantai Yami. Jadi al-Yamil bisahil. Sahil pantai. So itu yang Sahil bukan mesti pantai lah. Sahil tu boleh juga makna tebing sungai. Okey. Kalau laut, kalau laut pantai, tapi kalau sungai tebing dia. Toha ayat berapa tadi tu? Toha 39. Toha ayat 39. Okey, tak apa. Toha 39. Tuan-tuan boleh tengok juga Haji dan juga tuan-tuan boleh tengok surah Al-Qasas tadi ayat yang ke-7. Tengok ada perkataan yam juga. Ya. Al-Qasas 28 ayat 7. Ayat 7. Tadi Toha ayat berapa tadi Haji sekali lagi? Toha tadi ialah ayat 39. Okey, 39. Okey, tak apa. Haji sekarang ni Haji tengok pada ayat 7. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Qasas ayat 7. Ya, wa auhayna ila ummi Musa. Kami beri bukan wahyu ya. Kami beri Kami beri ilham kepada mak Nabi Musa. Sebab kalau wahyu nanti mak Nabi Musa jadi nabi. Mak Nabi Musa perempuan, tak boleh jadi nabi ya. Jadi kita kena sesuaikan makna wahyu di situ dengan ilham. Ya, Allah bagi ilham kepada mak Nabi Musa supaya susukan Nabi Musa. Fa iza khifti alaihi, maka apabila kamu bimbang ya Musa akan ditangkap, maka hanyutkan Musa fil yam. Nampak? Ya, ada tentulah di sini bukan Laut Merah. Ya, bukan tasik besar tetapi Sungai Nil. Sungai Nil, nampak? Yam ni Sungai Nil. Tadi ya mereka ditenggelamkan dalam the Great Bitter Lakes. Sungai bukan sungai pula. Jadi makna yam dengan bahar ni dia makna dia tu boleh. Dia boleh semua. Ya, dia boleh makna tasik besar, boleh makna laut yang ada pantai dan boleh makna sungai yang ada tebing. Kalau tasik pun tebing tasik boleh. Ya, jadi dia apa kita panggil dia sesuai untuk tiga-tiga makna tu. Ya, boleh ya? Okey. Ada lain silakan. Ada apa lagi tuan-tuan? Ada apa? Silakan. Tak ada ya. So kalau tak ada macam itulah ya. Kita dah bagi 60, dah bagi 10 ya. Sebelum tu kita tengok iman tu kita dah tengok kan. Ya, tadi yang Haji Fakri sebut 143 musyrik. Ya, ni musyrik ni tadi. Tadi kita jumpa Muslim kan? Muslim yang nombor 157. Ya, ada syarik. Ya, pasal apa kita tak kata musyrik kat sini? Ya, sebab 156 dia bukan makna orang yang mensyirikkan. Ya, 156 ni orang yang associate. Ya, orang yang jadi partner kepada satu syarikat. Ya, jadi makna dia lain. Ya, syarikun. Sedangkan ya pada nombor berapa? Nombor 143 seperti mana Ustaz tunjuk ni, ya, yang Ustaz share ni, 143 musyrik. Musyrik ni memang makna politis. Ya, maknanya orang yang mensyirikkan Allah. Maknanya dia sembah Allah pun sembah, tapi dia percaya bomoh tu ada kuasa. Ya, dia percaya bahawasanya doktor tu pun ada kemahiran boleh ya, tapi doktor tu ada power untuk menyembuhkan. Ya, tak boleh. Ya, doktor tu hanya menggunakan knowledge dan experience dia saja dengan izin Allah juga. Ya, kalau dia kata batu yang dia pakai cincin kan, dia ambil batu tu, ya, dia jadikan cincin dan sebab cincin tu dia pakai maka dia jadi kuat, dia kata. Physically dia rasa strong. Ya, dan bila dia pakai cincin tu, harimau yang datang dekat depan dia pun, harimau tu pun lari takut. Dia kata cincin ni ada power. So itu syirik tuan-tuan, musyrik dia panggil. Ya, tu cerita dia. Jadi lawan musyrik adalah Muslim ataupun iman lah. Ya, boleh juga. Ya, jadi kalau orangnya mukmin, iman dia punya verbal noun, masdar dia, mukmin orangnya. Ya, di sini uli kita dah bincang uli ataupun ulu. Dua-dua adalah plural ya, plural masculine. Musyrik kita dah sebut sadrun, dada. Ya, di sini diterjemahkan sebagai hat juga. Ya, sedangkan chest dengan hat tu beza. Chest kat luar, hat kat dalam.
Kerana dalam Quran bila disebut dada maknanya hati yang berada di dalam dada. Ya, bila disebut mulut maksudnya lidah yang berada di dalam mulut. Takkanlah mulut yang bercakap, tak, lidah yang berkata-kata. Ya, kita tak kata mulut yang berkata-kata walaupun kita cakap macam tu. Sebab bahasa Arab dia banyak kiasan, tuan-tuan. Ya, contoh ya, kita kata apa kita panggil ya? Apa ni, contoh kita kata apa ya, sungai yang mengalir ya. Taman-taman jannatin, taman-taman syurga, tajri min, yang mengalir di bawahnya anhar, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, bawah taman-taman tu ada anak-anak sungai ataupun sungai. Takkanlah sungai mengalir, sungai tak mengalir. Yang mengalir adalah air sungai. Tapi sebab apa disebut sungai? Ya, sebab macam itulah kaedah dalam Quran. Disebut tempatnya tapi yang dimaksudkan ialah sungai, apa ni, air yang berada di sungai tersebut. Ya, disebut dada tapi yang dimaksudkan hati yang berfungsi di dalam dada. Ya, disebut apa ni, mulut tapi maksudnya lidah yang berkata-kata. Itu memang cara Quran ya, apa kita panggil? Cara Quran apa istilah dia? Cara Quran mengungkapkan perkataan, tuan-tuan. Ya, Quran mengungkapkan perkataan macam tu. Okey ya. Sikit lagi, Nuh ni nama Nabi ya, kebetulan dia boleh tanwin tapi dia bukan nama Arab ya, ini ada exception. Nurun sama cahaya ya, cahaya sama ada cahaya keimanan ataupun cahaya dalam bentuk lampu itulah ya, sebab orang Arab panggil nur ya, lampu tu dia panggil nur juga kadang-kadang ya, walaupun ada istilah lain lah, misbah, tapi dia panggil nur juga. Apa hamdun, ini pujian ya, seperti mana alhamdulillah ya, ada alif lam depan dan maknanya bertambah jadi segala puji. Sebab tu kena sebut alif lam tu kena sebut. Ya, tak boleh sebut hamdulillahirabbil alamin, tak boleh. Kena pergi dengar alhamdu. Sebab alif lam tu ada makna keseluruhan ya, pujian kepada Allah. Assalamualaikum, alif lam tu kena sebut. Sebab tu bila kita bagi salam, assalamualaikum, alif lam kena sebut. Kerana alif lam tu ya merujuk kepada keseluruhan, kesejahteraan ya, alaikum ya, kepada kamu. Jadi dia doa assalamualaikum warahmatullahi sama ya, jadi alif lam tu kena sebut, kena sebut lafaz dia tu. Israel kita dah sebut dulu. Israel dia adalah gelaran bagi Nabi Yaqub ya, cuma kita dah guna untuk Quran sebut Bani Israel, anak-anak keturunan Nabi Yaqub ya, bermula daripada Nabi Yusuf dan adik-beradiknya 7 orang dan keturunan mereka. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Syuaib, Bani Israel. Ya, Nabi siapa lagi? Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, tu semua. Yunus, ya, Ilyas, ada 12 semua. Itu semua disebut Bani Israel. Salamun, ya. Salamun ialah kesejahteraan, peace. Ya, kita ada babus salam, ya, pintu kesejahteraan. Sebab tu kita masuk ke Masjid Haram Mekah ya, melalui apa ni, babus salam, dapat pahala lebih besar lagi ya, instead of kita masuk daripada pintu lain pada mula-mula masuk. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima tu masuklah pada pintu mana. Tapi mula-mula kalau kita boleh masuk daripada babus salam dapat pahala besar sebab Nabi ajar macam tu ya. Jazaun balasan ya, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia juga adalah normal noun dan dia singular masculine. Okey, selesailah tuan-tuan. Ada apa-apa last sebelum kita tamat? Ada apa-apa? Ya, Kak Masyitah ada apa? Kak Mazidah silakan, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan perbincangan? Ada nak tanya Ustaz? Tak ada. Ya, jamaah lain silakan, ada apa-apa? Prof Raga ada apa? Ada, tak ada? Ya. Tak ada Ustaz. Terima kasih. Dan lain, Kak Mariatun ada apa lagi? Silakan. Ya. Tak ada Ustaz. Ya? Terima kasih. Minta maaf ya. Ya, sama-sama. Ya, tak ada apa. Silakan. Orang lain ya, tak ada apa-apa ya. Jadi kalau tak ada apa, Haji Megat, lama tak dengar cerita apa dia? Ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya memang lama tak join kelas Ustaz. Okey. Jazaun dengan jaza ada beza tak Ustaz? Jazaun ni jazaun noun. Jazaun dengan jaza dia past tense verb. Past tense verb. Kalau jazaun jadi noun lah. Kemudian
kanat tadi tu past tense kan? Past tense verb tapi untuk feminin. Untuk feminin. Jadi kalau saya kalau boleh saya tambah sikit lah, yang kanat lahum jannatun tu tadi tu maknanya past tense verb untuk jannat, untuk jannat. Maknanya syurga-syurga tu telah disediakan. Taman-taman syurga. Taman-taman syurga tu telah disediakan walaupun kita belum masuk lagi. Apa ni? Kalau nak ikut makna sebenar, akan disediakan. Kalau makna sebenar akan disediakan, bukan dah sedia dah. Sebab itulah English tadi. Dalam English tadi Kak Mariatun kata will be. Ya. Okey. Sebab dia past tense dari segi verb dia, tapi meaning dia future. Sebab syurga yang akan ada nanti tu belum lagi. Ya, syurga yang ada syurga sementara. Sebab dunia ni keseluruhan, ya, universe ni semua akan Allah hancurkan. Tak ada siapa yang tinggal. Ya. Kemudian baru Allah buat dunia yang baru. Jadi maknanya syurga yang kita akan masuk tu belum ada lagi. Yang ada sekarang yang sementara. Syurga ada tapi sementara lah. Sebab kalau syurga tu tak ada, Nabi Adam dicipta kat mana? Ya. Kan? Nabi Adam dicipta di syurga, tapi bukan syurga yang nanti kita duduk, bukan. Itu syurga sementara. Ya, jadi Ibnu Katsir hujah kat situ. Okey, selesai tuan-tuan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Mazidah, Kak Masyidah, sila buat ucapan penutup. Ustaz, saya dapat mesej daripada jemaah yang balik dari umrah yang positif, dan ada suami yang balik sebagai pilot juga tapi mungkin dah sembuh, dan ada seorang jemaah yang menangis dengan saya minta kita sama-sama doakan kerana dia confirm cancer stage 4 di paru-paru. Sama-sama kita baca doa, Ustaz, ya? Ya, sama-sama, ya. Juga untuk semua keluarga kita lah, ya, yang terkena ujian dan juga pandemik ni lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang kami belajar pada petang ni. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang boleh kami beramal dengannya dalam kehidupan seharian kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga diuji sebahagian kami, ya, saudara-saudara kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami dengan pandemik ni, ya Allah. Ya, yang diisytiharkan sebagai positif COVID, ya Allah, ya. Sudah tentu ini satu berita sedih lah, ya, tetapi mudah-mudahan, ya, ianya tidak besar mudaratnya, ya, mudah-mudahan mild saja, ya Allah, dan berilah kesembuhan kepada keluarga kami, ya Allah, mak bapak kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran-jiran, kawan-kawan kami, sembuhkanlah, ya Allah, seperti sedia kala. Begitu juga sahabat-sahabat kami yang diuji dengan penyakit-penyakit lain, ya Allah, termasuk sahabat yang disebut tadi yang dikatakan kena kanser. Mudah-mudahan, ya, Allah bagi kesembuhan dan Allah bagi kesabaran untuk menghadapi prosedurnya ataupun proses penyembuhannya. Sudah tentu ia mengambil masa, tetapi segala-galanya sudah tentu berada dalam perkara yang mudah di sisimu, ya Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Ya Allah, jika kami sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika kami berada dalam keadaan susah, ya, keluarkanlah kami daripada kesusahan. Jika kami diuji dengan perkara-perkara ujian daripada-Mu, ya Allah, maka berilah kami kesabaran dan berilah kami kesembuhan daripada semua aspek. Mudah-mudahan kesembuhan itu adalah kesembuhan yang terbaik, kerana tidak ada yang boleh memberikan kesembuhan melainkan diri-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minkum taqabbalallahu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz di atas doa-doa tersebut. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Wa antum jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mazidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mazidah. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih kepada semua yang still attending ke classes, ya. Sehingga kita bertemu di minggu hadapan.